Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وآلهم وذرياتهم وبأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام حسين بن علي والإمام حسن بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام، وإلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه، وإلى صاحب هذا الكتاب الإمام الغزالي رضي الله عنه، والإمام النووي الجاوي رضي الله عنه، والإمام الدردير رضي الله عنه، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وبأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، وإلى حضرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن والاه بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita berkumpul pada liqa yang pertama bagi sesi bacaan kitab Muraqi atau Muraqi al-Ubudiyah karangan al-Imam Muhammad Nawawi al-Jawi radhiyallahu anhu, daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh al-Imam al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Jadi sebelum kita memulakan bacaan kitab, sebaiknya untuk kita kenal terlebih dahulu siapa yang mengarang kitab ini. Al-Imam al-Ghazali ini ma'ruf, al-ma'ruf la yu'arraf, yang dah dikenal, maksudnya tidak perlu diperkenalkan lagi, cuma sekadar memperingatkan dan juga untuk kita ambil pengetahuan dan menyebutkan nama orang-orang saleh ini akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bacakan sedikit tentang Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, tentang sejarah hidup beliau, bagaimana kehidupan beliau dan nama beliau dan sebagainya, untuk kita menambahkan kecintaan kita kepada Al-Imam Al-Ghazali dan juga Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Jadi nama Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah adalah Muhammad ibn Muhammadin Tusi Al-Ghazali, yang digelar dengan Abu Hamid. Jadi nama beliau Muhammad bin Muhammadi ibn Muhammadi At-Tusi Al-Ghazali, dan kunyah beliau adalah Abu Hamid, dan beliau dinisbahkan kepada Tusi
Ini nisbah kepada Madinah di Khurasan, satu bandar di Khurasan yang Al-Imam Al-Ghazali dulu tinggal di situ. Dan di situ terdapatnya kubur Sayyidina Sultan Amirul Mukminin Harun Ar-Rashid di Tusi. Dan Tus ini dibuka pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Manakala digelar dengan Al-Ghazali, manakala Ibnu Khallikan rahimahullah, beliau membaca nama Al-Imam Al-Ghazali dengan disyaddahkan zai, ini Ghazali. Ana kata Ibnu Khallikan, ini dinisbah kepada Al-Ghazal. Jadi ini mengikut adat kepada ahli Khawarizmi dan juga ahli Jurjan. Jadi kalau mereka nisbah kepada kerjaan masing-masing, pekerjaan yang dibuat oleh keluarga, contohnya keluarga tadi terlibat dengan pembuatan ghazal, iaitu berkait dengan bulu binatang ataupun mengait bulu, maka dikatakan namanya ghazal. Maka Ibnu Khallikan rahimahullah mengatakan Imam Ghazali namanya Al-Ghazali. Maka kebanyakan ulama mengatakan bahawa namanya adalah Al-Ghazali. Ghazali iaitu nisbah kepada Ghazalah, iaitu kampung di Tus. Dan ada ulama banyak yang menerima perkara tersebut, malah hatta Al-Imam Nawawi juga mengatakan bahawa nisbah Al-Imam Al-Ghazali adalah dengan tidak disyaddahkan zai, dibacakan dengan fatahkan zai sahaja. Ini mukhaffafah, tidak perlu disyaddahkan. Dan ini khilaf yang masyhur, dan ini yang disebutkan oleh As-Sam'ani dalam kitab beliau Al-Ansab. Tamam. Ini secara ringkas berkenaan dengan nama Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-Imam Al-Ghazali lahir pada 450 Hijriah. Dan ayah beliau bekerja sebagai tukang kait bulu binatang dan menjualnya di kedai di Tus. Dan ketika hampir ayah beliau wafat, dia telah mewasiatkan anak beliau, iaitu Sayyidina Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, dan juga Ahmad ibn Muhammad, ini adik kepada Al-Imam Al-Ghazali, kepada seorang sufi yang fakir untuk menjaga beliau. Dan diberikan kewangan, kata beliau, ini yang saya wasiatkan, saya tinggalkan kewangan saya ini untuk diselenggarakan kehidupan anak saya berdua ni, untuk jadikan mereka ni orang yang berguna pada masa akan datang. Kerana antara sifat ayah beliau ni, yang pertama, beliau fakir dan saleh, orang yang saleh. Dia tidak makan melainkan daripada kasbiyadih, illa min kasbiyadih, daripada tangannya sendiri, yang dia bekerja sendiri. Dan setiap hari dia akan pergi ke majlis para ulama. Ketika dia pergi ke rumah, kalau pergi ke majlisnya para fuqaha, maka dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepada aku anak yang faqih. Ketika dia pergi kepada majlisul wa'az atau majlis ceramah umum begitu, yang disampaikan dengan bentuk ilmu kesufian, ilmu penyucian jiwa, maka dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anakku wa'idan, salah seorang. Maka Allah memperkenankan doa ayah kepada Al-Imam Muhammad Al-Ghazali, Abu Hamid. Dilahirkan beliau dengan hasil doanya ayah beliau untuk menjadi faqih, dan dilahirkan adik beliau, itu Imam Ahmad ibn Muhammad Al-Ghazali, menjadi seorang sufi. Dan ketika diserahkan kepada sufi yang soleh tersebut, maka sufi tadi menjaga anak berdua ini dengan penuh kasih sayang, dan diserahkan kepada guru, diajarkan. Dia yang sendiri yang mengajarkan, pada bukan ini pun orang alim. Dan setelah diajar beberapa lama, sehinggalah habis keuangan yang telah disimpan oleh ayah Al-Imam Al-Ghazali. Maka kata si sufi ini, kata beliau, wahai anakku berdua, saya dah habis dah duit yang saya gunakan untuk, yang ayah kamu tinggal untuk saya dah habiskan semua dah. Maka kata saya ni, seperti yang kamu tahu, i'lama anni qad anfaqtu alaikuma, kata beliau, ma kana lakuma, saya dah infakkan seluruh apa yang milik kamu berdua. Wa ana rajulun minal faqri,
bihaitsu la mala li fa uwasikuma bihi. Dia kata, saya ni seperti yang kamu tahu, saya orang fakir, tidak ada harta untuk saya nak infak kepada kamu berdua untuk nak jaga kamu. Dan yang paling baik, dia kata, wa aslahu ma ara lakuma an talja'a ila madrasah. Yang terbaik pada waktu tersebut adalah kamu pergi ke madrasah. Kerana madrasah pada zaman tersebut memberikan kewangan, maksudnya siapa yang masuk ke madrasah akan diberikan pendidikan secara percuma, dan kemudian diberikan pula rawatib. Rawatib maksudnya dibagi beasiswa. Nah, dibagi pada setiap bulan, kemudian dapat makan pada setiap hari. Maka ini menjadi orang panggil menambahkan semangat untuk orang-orang yang tidak punya keuangan untuk mereka belajar bersungguh-sungguh untuk dapatkan makanan. Mungkin pada permulaan, kalau kata pada zaman tersebut ada orang yang mungkin niatnya pada mulanya untuk makan, tapi bila mana dah bergelumang dengan ilmu dan sebagainya, akhirnya mereka akan sibuk dengan ilmu pada waktu tersebut, dan mereka menjadi orang-orang alim pada zaman mereka. Dan berkat daripada apa yang telah dilakukan, maka akhirnya Al-Imam Al-Ghazali dan Imam Ahmad Al-Ghazali, mereka lahir daripada madrasah yang ada pada waktu tersebut, menjadi para pemuka umat pada waktu tersebut. Dan diceritakan Al-Imam Al-Ghazali mempelajari ilmunya pada permulaan di kampung beliau, iaitu daripada Sayyidi Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani. Ar-Razakani ini adalah guru pertama beliau. Kemudian beliau bermusafir ke Jurjan, bertemu dengan Al-Imam Abu Nasr Al-Ismaili, dan allaqa alaihi ta'liqatah, dan dia mentaklik ataupun menulis dawabit daripada apa yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nasr Al-Ismaili. Nah, ini cerita yang disebutkan oleh Al-Imam As'ad Al-Mihanni. Al-Mihanni ini adalah murid kepada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Kata beliau, sami'tuhu yaqul qata'tu alaina at-tariq. Dia ceritakan bahawa dalam perjalanan pulang daripada Jurjan, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu telah bersama dengan rombongannya telah disekat oleh perompak jalanan. Dan katanya golongan ini, perompak ini mengambil kesemua harta yang ada dalam perjalanan tersebut, dan mereka pun berlalu. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali, fatabi'tuhum, saya ikut ke belakang mereka. Faltafata ilaihim muqaddamuhum. Kemudian yang ketua dia pusing tengok belakang, tengok Imam Ghazali duk ikut. Wa qala irji' waihak, katanya, celaka kamu balik, kata. Ikut apa? Wa illa halakta, ikut dia mati kamu lagi. Fa qultu lahu as'aluka billadhi tarju salamata minhu. Kita saya minta kepada Allah Taala. Nah, walaupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Imam Al-Ghazali nak beritahu kata ni waktu ni dalam ketakutan ni, tapi masih lagi sebut Allah. Jadi as'aluka billadhi tarju salamata minhu, saya mohon kepada orang yang tarju salamata minhu, yang kamu sendiri minta keselamatan daripadanya. Siapa dia? Daripada Allah. Jadi kata dia, antarudda alayya ta'liqati faqat. Kalau kamu nak ambil harta, ambil lah, tapi saya nak ta'liqat saya aja, kitab dhabit saya tu saja. Fama hiya bi syai'in tamtafi'una bihi. Dia tak ada benda lain yang saya boleh nak ambil manfaat, melainkan ta'liqat saya tersebut. Faqala li ma huwa ta'liqatuk. Maka yang si perompak tadi tanya kepada Imam Ghazali, apa dia ta'liqat yang kamu maksudkan tadi? Kata dia, faqultu, kata Imam Ghazali, kutubun fi tilkal miqlah atau miqallah, kitab yang ada dalam beg saya tu, saya nak daripada bekas tu. Hajartu li sama'iha wa kitabatiha wa ma'rifati ilmiha. Saya bermusafir daripada Tus ke Jurjan ini hanya semata-mata untuk nak mendengar kitab ini, kemudian menulisnya, dan kemudian untuk memahami kitab ini, mempelajarinya. Fadhahika. Apa ni, ketua perompak gelak. Wa qala kaifa tad'i annaka 'arafta ilmaha. Jadi kamu boleh mengaku kamu tahu ilmu dalam kitab ini. Wa qad aqadnaha minka fatajarradta min ma'rifatiha. Bila kami ambil, hang hilang tu ilmu. Maksud ilmu hang dalam kitab. Kami ambil habis. Nah, wa baqita bila ilmin. Maksud kalau kami ambil, hang kata hang pergi untuk nak mengaji. Kan kami ambil habis ilmu hang. Bila mengaji, hang kata Allah. Thumma amara ba'd ashabihi fasallama ilayya al-mikhlah.
Kata Al-Imam Al-Ghazali terus lepas dia gelak tu, ketua perompak gelak. Ketua perompak tu suruhlah pembantu dia, pekerja-pekerja dia, perompak-perompak yang lain ni ambil bagi balik takliqat tadi kepada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Kata Imam Ghazali kepada Al-Mihani, faqultu hadza mustantaqun antaqahu Allah liyurshidani bihi fi amri. Ini orang yang telah diutus oleh Allah untuk sebagai jurucakap menegur aku, kata Imam Ghazali. Kalau dia tak diutus untuk menegur aku, maka aku tak akan buat perkara yang sepatutnya aku lakukan. Falamma wafaitu, kata Imam Ghazali, Tus, bila saya sampai ke Tus, aqbaltu ala ishtighali 3 sinin. Saya terus mula menghafal balik semua takliqat saya tu selama 3 tahun. Hatta hafiztu jami'a ma 'allaqtu. Sehingga saya hafal semua sekali. Dihafal semua tulisan Al-Imam yang beliau telah pelajari, dhabit dan juga kitab-kitab yang beliau pelajari dihafal oleh beliau. Kata beliau, wasirtu selama 3 tahun. 3 tahun Imam Ghazali menghabiskan masanya dengan perkara tersebut. Bayangkan dalam 2 minggu ni, kalau kita di rumah, kalaulah boleh hafal Rahabiyah 2 minggu, sehari 5 bait. 2 minggu 10 kali 5 dah berapa? 50. 14 hari, banyak tu. Ni kalau boleh mulang, kalau kita menghafal kalau pelajar penuntut ilmu lah, hafal mantik, hafal kitab Sulam Al-Munawraq Imam Akhdari, ada berapa 144 bait lebih kurang. Kalau dia hafal dalam masa seminggu ni, sehari kalau mengulang 10 bait pun rasanya masih banyak masanya. Kalau kata dilakukan sedemikian, insya-Allah khatam. Masalahnya kita lebih banyak masa dengan perkara lain. Wasirtu bihaitsu law quti'a alayya at-tariq lam atajarrad min ilmi. Dia kata saya hafal semua kitab saya tersebut selama 3 tahun, sehinggalah pada waktu tersebut kalaulah dicuri lagi kitab selepas ni, saya tak perlu lagi kitab-kitab tersebut. Semua dah dihafal oleh saya. Masya-Allah. Ini himmah aliyah yang ditunjukkan oleh Al-Imam Al-Ghazali sebagai teguran kepada kita semua sebagai penuntut ilmu yang patut untuk kita ambil perhatian dengan perkara tersebut. Baik. Dan kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ni bukan cakap seorang-seorang ni. Saya ada orang di depan. Sebab tu tak orang nak kaku sangat. Kalau tak ada orang depan ni kaku juga. Cakap seorang-seorang pula. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali berhijrah pula ke Naisabur. Dan di Naisabur beliau bermulazamah dengan Al-Imam Al-Haramain. Yang inilah permulaan kepada kebangkitan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Dan beliau menguasai banyak bidang ilmu pada ketika mana berada di Naisabur. Jadi dididik oleh Al-Imam Al-Haramain radhiyallahu anhu, sehingga pernah disebutkan bahawa Imam Haramain mengatakan ketika Imam Ghazali mengarang kitab Mustasfa, maka kata Imam Haramain kepada muridnya ini, kata qad dafantani, kamu telah menanam aku sebelum aku mati, kata dia. Maksudnya kamu dah tenggelamkan aku sebelum aku mati lagi. Maksudnya murid tadi telah meningkat sebelum gurunya kembali bertemu dengan Allah. Ini pujian daripada guru kepada muridnya yang agung ini, iaitu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Kerana itu kita mengatakan bahawa tidak lahir seorang murid yang agung tadi melainkan daripada gurunya yang agung. Anak singa tidak akan lahir daripada serigala. Anak singa tak akan lahir daripada kambing. Anak singa lahir daripada bapaknya singa dan ibunya singa. Maka nak melahirkan fuqaha, maka perlu mempelajari ilmu tadi dengan faqih. Nak melahirkan muhaddisin, maka perlu dididik anak tersebut oleh para muhaddisin. Dan begitulah seterusnya. Nak jadikan anak kita seorang doktor yang pakar, perlu dididik oleh seorang doktor juga sebelumnya. Barulah anak tadi akan lahir sebagai seorang yang menguasai bidang tersebut. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali pergi ke Baghdad pada tahun 484, dan di Baghdad beliau mengajar di Nizamiyah. Dan itu setelah dijemput oleh Wazir Nizam Malik. Beliau yang menjemput setelah kewafatan Al-Imam Haramain. Beliau dijemput oleh wazir pada waktu tersebut, menteri pada waktu itu, iaitu Nizam Malik,
untuk Al-Imam Al-Ghazali memimpin Nizamiyah, yakni madrasah Nizamiyah. Dan pada waktu tersebut Imam Ghazali mudah dikenal oleh masyarakat dan juga dunia umumnya, dan ramai yang datang bermusafir untuk datang mempelajari ilmu dengan Al-Imam Al-Ghazali. Kerana Imam Ghazali terkenal sebagai seorang yang ahli munazarah. Di dalam majlisnya dihadiri oleh para ulama. Dikatakan majlis Imam Ghazali hadir di dalamnya hampir 400 orang, kesemuanya alim. Bukan penuntut ilmu, kesemuanya ulama, kesemuanya filosof, kesemuanya adalah fuqaha dan juga ahli dalam ilmu aqliyat dan naqliyat. Mereka hadir dalam majlis Imam Ghazali dan bermunazarah dengan Imam Ghazali, iaitu berdebat dan juga berbincang dengan Imam Ghazali, dan Al-Imam Al-Ghazali mematahkan hujah mereka dan juga menjelaskan kepada mereka, sehingga menyebabkan majlis Al-Imam Al-Ghazali menjadi majlis yang besar pada waktu tersebut. Dan sehingga ada datang perasaan dalam hati Al-Imam Al-Ghazali, mula merasakan kosong dalam hati pada waktu tersebut. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dia mula merasakan bahawa dirinya berada pada puncak ketinggian, dan pada waktu tersebut beliau rasa perlu untuk beliau kembali kepada jalan uzlah dan qalwah. Dan mulalah Al-Imam Al-Ghazali meninggalkan jawatannya pada waktu tersebut dan bermusafir pada waktu itu dari negeri ke negeri. Dan diceritakan ketika Imam Al-Ghazali Imam Ghazali pernah pergi sampai di Makkah, kemudian beliau ke Baitul Maqdis, kemudian beliau patah balik semula ke Syam, ke Dimashq, kemudian ke Baitul Maqdis semula, kemudian ke Syam semula. Sampai di Syam, beliau banyak tinggal di Zawiyah Syekh Nasr al-Maqdisi di Jami' al-Umawi, dan disitulah sekarang ini disebut sebagai Zawiyah al-Ghazaliyah. Zawiyah itu disebut Zawiyah Ghazaliyah kerana Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu tinggal di situ dan mengarang Ihya Ulumuddin, kitab yang sangat agung tadi dikarang di situ, iaitu di Jami' al-Umawi. Jadi dinisbahkan Zawiyah tadi kepada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Muhammad, mari sini. Baik. Kemudian ada satu kisah disebutkan, kata satu hari Al-Imam Al-Ghazali duduk di sahan, di ruang legar Masjid Umawi. Sedang duduk di situ, kemudian ada sebahagian para ulama duduk bersama-sama mereka, dan datang seorang daripada kampung, datang tanya soalan. Al-Qurawi disebut sini. Orang kampung ni datang tanya dan kemudian tak boleh dijawab oleh para ulama ini. Ketika orang kampung ni macam dia dah tak ada jawapan, dia pun keluar. Masa dia keluar tadi, kemudian jumpa dengan Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali tanya, apa dia yang kamu tanya? Kan? Maka dia pun bagi tahu. Dia kata, mari saya selesaikan masalah tersebut. Maka kata si orang kampung ni, dia kata, inna kibar al-muftiyin ma ajabuni. Yang kibar mufti pun tak jawab. Mufti-mufti yang ramai dalam Masjid Umawi ni pun tak boleh jawab soalan aku. Wa hadha faqir ammi kaifa yujibuni. Dia kata, ni orang faqir ammi. Sebab Imam Ghazali pakai pakaiannya pakaian yang sangat biasa. Dia pun tak tahu ni Imam Ghazali. Imam Ghazali ni asalnya adalah ketua pengajar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Kemudian beliau melepaskan jawatan tadi, pergi jadi sebagai pakai dengan pakaian para sufi. Fuqara, orang tak kenal. Dan kemudian sampai bila dijawab soalan tersebut, maka para ulama mufti tadi panggil balik orang tadi, dan kemudian tanya apa yang dijawab oleh Ammi tadi, orang biasa tadi, fakir tersebut. Maka bila diberikan jawapan tadi, terkejut para mufti ini dengan jawapan tersebut. Terus mereka pergi jumpa dengan Imam Ghazali dan dibincang, dan akhirnya baru tahu tentang kedudukan Imam Al-Ghazali. Maka mereka minta Imam Ghazali mengajar di Masjid Umawi pada waktu tersebut. Jadi Imam Ghazali kata, baik, insya-Allah esok kita akan mengajar, esok insya-Allah. Dan malam tu Imam Ghazali keluar daripada Dimashq. Imam Ghazali keluar pada malam tersebut daripada Dimashq adalah kerana tak mau syuhrah tersebut. Ini ahwal para awliya. Itu kata Maulana Said Muhammad Alawi Al-Maliki, ahwalul awliya la yuqtada bih. Ahwal para wali ini tidak wajib untuk kita ikut. Ini karena ini ahwalnya Al-Imam Al-Ghazali, kedudukan beliau khutbul ummah. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau semua alim buat macam Imam Ghazali, pakai kosonglah masjid ni.
kita nak sampai kedudukan macam Imam Al-Ghazali tadi, masya-Allah tabarakallah, jauh dan kemudian sangat luar biasa keilmuan beliau. Dan setelah itu Al-Imam Al-Ghazali kembali semula ke Tus, dan ketika kembali ke Tus beliau membuat madrasah di sebelah rumah beliau, dan ada zawiyah yang madrasah tadi digunakan untuk mengajar dan juga untuk diadakan majlis zikir dan juga majlis hadrah, yang mana dalam tu diadakan tempat untuk membimbing para fuqaha dan juga para sufi. Dan sehinggalah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjemput Al-Imam Al-Ghazali pada tahun 505 Hijriah. Beliau kembali dalam keadaan yang sangat mulia. Diceritakan oleh adik beliau, Syekh Ahmad Ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau wafat pada hari Isnin pada waktu subuh. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali, kata Imam Ahmad Al-Ghazali, beliau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berwuduk pada waktu tersebut dan kemudian menunaikan solat subuh. Setelah menunaikan solat subuh, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, alayya bikafani, bil kafan, tolong bawa kafan aku untuk saya gunakan, kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Maka diberikan kafan, dan Al-Imam Al-Ghazali mencium kafan tersebut, diletakkan di atas dadanya, diletakkan di dahinya, kemudian diletakkan di dadanya. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali, sam'an wa ta'atan lid-dukhuli 'ala al-malik, dengar dan taat untuk saya masuk bertemu dengan rajaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau terus berbaring menghadap ke arah kiblat. Dan pada pagi tersebut beliau dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Imam Al-Ghazali sudah bersedia dengan kewafatan beliau dan sudah merasai kehadiran tersebut, dan ini adalah perkara yang diberikan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wafatnya Al-Imam Al-Ghazali, maka hilanglah salah satu daripada pemuka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipuji dan yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tulisan beliau, dengan amalnya beliau. Karena tulisan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali bukan tulisan semata-mata habr, bukan semata-mata dakwat sahaja, tetapi tulisannya adalah amal. Ini adalah hasil amalnya beliau. Inilah apa yang beliau amalkan dan apa yang beliau lakukan. Karena itu apa yang kita akan baca ini adalah daripada tulisan seorang yang beramal sebelum beliau menulis ilmu tersebut. Maka itu menyebabkan hati kita akan berpaut dengan apa yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Tamam. Jadi kita mula baca kitab, dan kemudian kitab ini disyarahkan oleh kitab yang kita akan baca ni, kitab Bidayatul Hidayah. Dan ini kitab yang sangat bermanfaat. Ada terjemahannya oleh Syekh Syekh Fahmi Zamzam. Jadi kalau di Malaysia yang tidak boleh berbahasa Arab, boleh untuk gunakan kitab Bidayatul Hidayah tersebut. Cuma saya di Mesir ini kita akan baca syarahnya terus. Kita bukan akan baca matannya saja, kita akan baca syarahnya sekali yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Jawi rahimahullahu taala. Jadi yang tidak ada kitab dalam bahasa Arab, yang juga tidak boleh berbahasa Arab. Jadi tak perlu risau kerana kita cakap dalam bahasa Melayu. Jadi kita baca Arab, kemudian kita akan syarah dalam bahasa Melayu. Jadi jangan bimbang. Saya kata Allah kita Arab dah lah. Betul kita Arab, tak payah mengaji. Yang itu jangan takut. Baik, sebab dalam syurga ni semua kita cakap Arab nanti. Baik. Jadi Al-Imam Nawawi Al-Jawi yang mensyarahkan kitab ini makruf. Beliau nama beliau Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali An-Nawawi Abu Abdul Mu'ti Al-Jawi. Ini ulama besar yang lahir di Banten dan berbangsa Jawi kita. Kerana faqihan Syafi'iyah. Seorang yang faqih bermazhab Syafi'i dan aqama muddatan fi Misra. Beliau pernah tinggal berapa lama di Mesir. Sumantaqala ila Makkah Al-Mukarramah. Ila Makkah Al-Mukarramah. Kemudian beliau berpindah ke Makkah Al-Mukarramah dan di sanalah beliau wafat pada tahun 1325
15 Hijriah. Dan banyak mengarang kitab-kitab yang sangat bermanfaat untuk umat. Dan antara karangan beliau apa yang ada di tangan kita sekarang ni iaitu kitab Maraqi al-Ubudiyah fi Syarhi Bidayatil Hidayah. Karangan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Tamam. Baik, jadi kita akan mula membaca kitab karangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Alhamdulillahi jalla wa 'ala ahmaduhu li jami'il ayadi wal ala wa ashkuruhu syukra man 'ufiya minal bala. وأستغفره لي ولوالدي ولمن له حق علي وللمسلمين من كل ذنب قولا وفعلا وأتوب إليه من كل معصية توبة عبد لا يملك لنفسه هدى ولا يستطيع أن يدفع عنها ضلالا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مماثلا وأشهد أن سيدنا محمدا نبيه ورسوله ذو المقام الأعلى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي اختص الله به فضائلا وعلى آله الذين آمنوا بالله ورسوله صدقوا بما تلا وأصحابه الذين فازوا بالاقتداء بالجهاد وغيره فنالوا الدرجات العلى. Tamam. Ini muqaddimah al-Imam Nawawi al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Amma ba'du. فهذا شرح على بداية الهداية سميته مراقي العبودية. Ini adalah syarah yang saya syarahkan kepada Bidayatul Hidayah, kata al-Imam Nawawi al-Jawi, yang saya namakannya sebagai Maraqi al-Ubudiyah. Jadi Maraqi al-Ubudiyah arju bihi husula barakati syaikhil musannif. Yang saya berharap moga-moga dapat mendapatkan barakahnya pengarang ini, iaitu Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Cuba tengok pengarang mengarang kitab ini adalah untuk mendapatkan barakahnya pengarang. Masya-Allah. Jadi pensyarah kitab ini menghasilkan syarahan ini untuk mendapatkan barakahnya pengarang. Ajib, no? Ini orang panggil apa? Antara niatnya beliau pada waktu tersebut. Niat dalam mengarang ni dia ada apa ni orang panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adakah ni dipanggil maksad yang aridi ataupun yang zati? Yang zati sebenarnya kita ataupun dipanggil al-ghai, maksudnya yang hujung sekali niat kita adalah untuk mendapatkan fauz, mendapatkan kedudukan di sisi Allah Ta'ala, mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah. Dan jalan untuk sampai ke situ antaranya apa dia? Iaitu dengan cara kita mendekatkan diri kita dengan para salihin, para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamam. Wa du'a talabatil ilmi mimman yantasif. Dan juga tujuan saya juga adalah untuk mendapatkan doa daripada penuntut ilmu. Masya-Allah. Ada dua niat yang telah disebut oleh Al-Imam Nawawi Al-Jawi. Yang pertama untuk dapatkan barakah pengarang. Yang kedua untuk mendapatkan doa bagi penuntut ilmu. Mimman yantasif, maksudnya yang mempunyai sifat yang insaf. Insaf ni maksudnya orang yang insaf ni maksudnya macam mana? Kalau kata kita nak terjemah. Insaf maksudnya yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kita nak terjemah insaf ni? Allahu akbar. So, ini maksudnya kita macam mana? Siraj. Insaf. Maksudnya dia bersifat adil, bersifat apa ni, tidak cepat untuk menghukum dan sebagainya gitu. Walaysa li fi hadha illa al-jam'u min kalamil ulama'i al-ajilla'i hasabi ma atla'ani Allahu alaihi. Dan tidaklah dalam kitab ini, melainkan kata Al-Imam Nawawi Al-Jawi, saya mengumpulkan balik daripada kalam-kalam para ulama ajilla yang agung, yang mana yang telah atla'anillahu alaihi, yang Allah Ta'ala beri peluang untuk saya
melihat kepada kalam-kalam mereka. Fa idza ra'aita fihi syai'an min al-qalali fa min wahmin sadara min su'i fahmi. Kalau ada berlaku kesilapan dalam kitab ini, kata al-Imam An-Nawawi Al-Jawi, maka ini adalah daripada kesalahfahaman saya. Fal matlubu mimman 'alima dzalika an yuslihahu. Yang dituntut pada waktu itu, kalau kata dilihat kesilapan, maka dia islahkan, betulkan. Fa inna bida'ati minal ilmi wad dini muzjah. Kata dia, kerana ilmu saya sikit sangat. Ini tawaduk daripada pengarang. Al-Imam Nawawi Al-Jawi ini tawaduk. Beliau mufassir, beliau faqih, beliau muhaddis, beliau sufi. Banyak kitab karangan beliau, puluhan kitab yang beliau karang. Dan beliau sebut dengan perkataan begini adalah sebagai dalil inkisar, dan juga menunjukkan bahawa yang sahibul ilm adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa imani adhaful imani li naqsil yaqin. Dan imanku juga adalah iman yang paling kurang karena kurangnya keyakinanku. Ma'adhiqil waqti wa kasratil ahzan. Dan juga karena sempitnya waktu, banyaknya kesusahan dan juga kesedihan, menyebabkan saya akal fikiran saya tidak tertumpu. Itu maksud dia. Farahimallahu ra'an ra'a aiban fasatarah. Dan rahmatlah Allah Ta'ala kepada seseorang yang melihat aib, kemudian beliau menutup aib tersebut, tidak disebarkan, tidak diperbesarkan. Itu maksud Al-Imam Nawawi Al-Jawi rahimahullah. Ini tawaduk daripada beliau. Wa ilallah al-karimi amaddu akuffal ibtihal alla yaj'alahu hujjatan alayya yawma zuhuril ahwal. Jadi doa beliau, moga Allah Ta'ala menutup aib beliau, wa an yanfa'a bihi nafsi wa mithli minal juhal, dan moga kitab ini menjadi manfaat untukku dan juga seumpamaku di kalangan orang-orang yang jahil. Allah, innahu ta'ala ra'ufun jawadun yu'tin nawala wa ilaihi at-tafwidu wal i'timad wa huwa al-hadi ila sabilir rasyad. Amin amin ya rabbal alamin. Tamam. Sekarang kita masuk pada mukaddimah pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ الإمام العالم العلامة حجة الإسلام بركة الأنام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله روحه ونور ضريحه آمين. Kita sebenarnya nak baca kitab ni satu majlis setengah jam ya. Kita buat dah lajak ni. Macam mana tu? Jadi kita baca, sepatutnya saya duk cadang tu sehari kita baca dalam 15 muka surat. Nampak gaya ni macam boleh tahan ni ya. Kalau 15 muka surat 15 muka surat dah 15 line, berapa banyak tu kan. Kalau sebut 2 minggu ni boleh khatam kitab ni. Tapi kita cubalah tengoklah macam mana. Kalau kita baca hari ni, kita baca 1 jam. Kita baca Qaridah pula. Jadi 2 kitab ni 2 jam larat ke nak tunggu ni ya. Kita kalau duduk dalam kelas lain daripada duduk depan kamera ni. Depan kamera ni tambah hak duduk kat luar tu, hak duduk depan kamera tu, hak duduk dekat rumah tu, hak tu lagi lah. Yang pertama, hak kalau perempuan tudung tak pakai dah kan? Tudung tak pakai. Hak lelaki pula dengan kain pelikat baju tak pakai kadang-kadang. Pakai baju pagoda saja. Jadi kalau kita harapkan moga-moga semua dapat jaga adab walaupun di depan kamera. Maknanya dipakai dengan pakaian yang lengkap, pegang kitab, duduk menghadap elok-elok, berwudu, dan menjaga adab dalam ilmu dan juga dalam majlis ilmu seperti mana kita berada di dalam majlis. Kerana live ni seakan-akan kita berada dalam majlis, walaupun hakikatnya kita berbeza beberapa detik. Saya bercakap ni terlewat sedikit dalam live dalam beberapa detik, tapi tetap kita seolah-olah berada dalam majlis. Kerana itu sebahagian ulama mengiktibar kalau majlis tahdis meriwayatkan hadis dalam live juga dianggap sebagai menyambung sanad tersebut. Jadi seolah-olah dianggap bahawa mereka berada. Basil mubashir ni maksudnya live ni adalah seperti berada dalam majlis. Itu perlu dijaga adabnya seperti dalam majlis. Faham? Kerana kita nak belajar kita adab sekarang ni. Kitab Al-Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah ni adalah kitab adab. Dalam tu ada ilmu tauhid, dalam tu ada ilmu fiqh dan pelbagai bidang dalam ilmu dalam kitab ini. Tamam. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Kata Al-Imam Nawawi Al-Jawi, Bismillahirrahmanirrahim, kalimatul basmalah arba'un. Kalimah bismillah ni, kata Al-Imam Al-Ghazali, ni ada 4. Basmalah ni dalam bahasa Arab dipanggil naht. Nahtul Arabi, maksudnya ringkasan. Jadi kalimah-kalimah yang ringkas. Contoh basmalah, ringkasan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, ringkasan kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hauqalah, la hawla wa la quwata illa billah. Hay'alah, apa dia? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kan? Kan? Lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia lagi. Banyak lagi lah. Kan? Cuma ada satu nahat yang paling panjang yang didengar daripada Imam Imam Ali. Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ada disebut dalam kitab-kitab, maka kita tak sebut di sini pada hari ini. Baik. Kata Al-Imam Nawawi Al-Jawi, kalimatul basmalah arba'un. Kalimat basmalah ni ada 4. Bismi yang pertama, Allahi yang kedua, Ar-Rahman yang ketiga, Ar-Rahim 4. Itu kata ulama, semua kebanyakan para masyayikh akan ketika mana mereka bahas kitab, biasanya mereka akan menulis tentang basmalah mengikut kepada bidang ilmu yang dikarang tersebut. Jadi kalau kitab tu kitab fiqh, maka yang disyarah pada waktu itu adalah fiqh. Bismillah dalam bentuk fikih. Kalau kitab tadi kitab tasawuf, bismillah disyarahkan dalam bentuk tasawuf. Kalau kitab tadi kitab nahwu, bismillah disyarahkan dalam bentuk nahwu. Kalau dan begitu seterusnya. Dibahaskan oleh para ulama berkenaan dengan bismillah kerana mengambil barakahnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini permulaan yang agung. Nanti kita akan tengok pula perbahasan Al-Imam Dardir dalam kitab beliau Qaridah. Dalam Qaridah, perbahasan tentang basmalah nanti kita akan tengok. Sekarang ni perbahasan dalam basmalah dalam kitab Al-Imam Nawawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Itu kalau seorang boleh buat bahas, dikumpulkan balik perbahasan bismillah saya daripada kitab-kitab yang pelbagai. Ini bismillah daripada kitab ni, bismillah daripada kitab ni. Allah, tak tahu berapa jilid no? Kita akan keluar berkenaan dengan bismillah sahaja dan syarahannya mengikut perbezaan perbahasan. Al-Imam Nawawi Al-Jawi, kalau kata kita banyak membaca kitab beliau, syarahan beliau dalam kitab ini berbeza daripada kitab yang lain. Dia tak akan ulang balik. Ini dalil kepada ghariz, gharizatul ilm, luasnya ilmu beliau, besarnya pengetahuan beliau tentang perkara tersebut. Baik. Jadi bismillah ada, Bismillahirrahmanirrahim ada 4 kalimah. Fafiha, jadi apa antaranya? Isyaratun ila i'anatillahi ta'ala ibadahul muslimin 'ala syaitan. Jadi ini isyarat kepada bantuan Allah Ta'ala kepada hambanya yang di kalangan muslimin daripada syaitan. Fa innahu qala la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Disebut 4 di sini. Maksudnya syaitan ni akan datang daripada baina aydihim, wa min khalfihim, daripada depan, daripada belakang, wa an aymanihim, daripada kanan, wa an syama'ilihim, daripada kiri. Jadi ada 4 jalan. Nampak? Ini ada faedah penting. Katanya kenapa syaitan tak main daripada atas dan kenapa syaitan tak main daripada bawah? Dia main daripada depan, belakang, kiri, kanan, kiri. Kenapa? Kata Maulana Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi radhiyallahu anhu, kenapa syaitan disebut dalam Quran wa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata Maulana Syekh Mutawalli Sya'rawi radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kerana dia tidak datang daripada atas, kerana daripada atas adalah tempat datangnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tak boleh datang daripada atas. Lepas tu dia main daripada depan. Dan syaitan tak boleh main daripada bawah. Kenapa? Kerana bawah adalah tempat khudu', tempat khusyuk, tempat tawaduk, dan syaitan tak akan main daripada bawah. Kenapa? Kerana dia tidak tawaduk. Dan dia tak akan merendahkan diri dia. Lepas tu dia tak main daripada bawah. Dia main daripada depan, dia main daripada belakang, dia main daripada kanan, dia main daripada kiri. Haji. Dan tu ayat ni disebut 4. Lepas tu bila mana kita membaca Bismillahirrahmanirrahim,
Dan bismillah ni ada 4 kalimat. Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka bismillah ini akan menunjukkan kepada bantuannya Allah kepada kita daripada syaitan, daripada keempat-empat sudut tersebut. Kerana atas dan bawah tidak perlu lagi, kerana di atas telah turunnya rahmat Allah Ta'ala, dan daripada bawah syaitan tak akan datang, kerana itu adalah tempat kerendahan hati. Maka siapa yang selalu merendahkan jiwanya, syaitan tidak akan mampu untuk mendekatinya pada waktu tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan perkara tadi. Jadi kerana itu kata Imam Nawawi, fa'atahumullahu ta'ala hadhil kalimati al-arba'a. Maka Allah Ta'ala memberikan kepada mereka dengan hadhil kalimati al-arba'a, dengan 4 kalimah tersebut, iaitu bismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi li'alla tadurrahum waswasatuh. Maka mereka tidak akan dimudaratkan dengan waswasah daripada syaitan, waswas daripada syaitan. Yang kedua, wa isyaratun ila anna ma'asiyal mu'minina fi arba'ati awjuh. Dan juga untuk menunjuk kepada kita bahawa maksiat golongan mukminin ini daripada 4 wajah. Daripada 4 keadaan. Apa dia? Fi sirri, yang pertama, fil alaniyah, yang pertama dalam bersendirian. Yang kedua, maksiat secara terang-terangan. Yang ketiga, wal lail wan nahar, pada malam dan siang. Nah, fa'atahum hadhihi liyaghfiraha lahum biha. Maka diberikan oleh Allah dengan bismillahirrahmanirrahim tadi untuk diampunkan dosa mereka pada siang malam dan pada waktu bersendirian dan juga pada waktu secara terang-terangan. Ini adalah rahmatnya Allah kepada kita semua. Summa, kata Syekh Nawawi, inna ma'anil hurufi, dan segi makna huruf pula. Ajib Syekh Nawawi ni, kalau kata kita buka semua kitab-kitab dia, kalau kita boleh buka sekarang ni, kita tak buka lah sebab lagi panjang. Kalau kita buka, kita akan tengok perbahasan yang berbeza-beza pada semua kita. Dalam Murah Labid, dalam tafsir beliau berbeza. Dalam syarah beliau kepada Kasifatus Saja berbeza. Syarah kepada Safinatun Najah berbeza bahasannya. Masya-Allah, ajib. Apa makna huruf bagi bismillahirrahmanirrahim? Annal ba', kata beliau, bara'atullahi li ahli sa'adah. Ba' maknanya bara'atullah li ahli sa'adah. Jadi Allah Ta'ala melepaskan ahli sa'adah ini daripada siksaan Allah Ta'ala. Tu ba' tu. Wasin, sin tadi, sitrullahi ala ahli jahalah. Atau satrullah, satrullah ala ahli jahalah. Maksudnya penutupan, Allah Ta'ala menutup aib bagi orang-orang yang jahil. Wal mim, bismi, mim, mahabbatuhu li ahli Islam, kecintaan Allah kepada ahli Islam. Wal alif, ilfatuh, maksudnya kelembutan Allah. Wal lam, latafatuh, juga kehalusan, kelembutan Allah Ta'ala. Wal ha, hidayatuh, ha, hidayah Allah Ta'ala. Wal ra, ridwanuhu ala sabiqin wa taibin, rahmat Allah Ta'ala kepada orang-orang yang sabiqin, dan juga rahmat Allah Ta'ala, ridha Allah Ta'ala kepada orang-orang yang bertaubat. Wal ha, hilmuhu ala al-muznibin, ha pula, huruf ha, ar-rahman, ha tu bermaksud kelembutan Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala kepada muznibin. Wal mim, minnatuhu ala al-mu'minin. Wan nun, nurul ma'rifati fid dunya wa nurut ta'ati fil uqba fa'atahuma li'ibadihi al-muttaqin. Jadi nun tadi adalah cahayanya ma'rifah di dunia dan nur ketaatan pada akhirat nanti, yang Allah Ta'ala berikan kedua-dua ni kepada ibadihil muttaqin, pada hamba-hambanya yang bertakwa. Wal ya, maknanya yadullah, ay hifzuhu ala ahli Islam. Yadullah maksudnya dengan maksud penjagaan Allah terhadap ahli Islam. Itu maksudnya. Baik, kita terus masuk kepada perbahasan. Qala Syekhul Imam, ayil muqtada bih. Apa makna al-imam? Al-imam di sini adalah muqtada bih, yang diikuti. Yani telah berkata Syekh al-imam, iaitu yang diikuti padanya. Al-alimul allamatu. Al-alimu al-allamah. Allamah maksudnya apa dia? Al-alimu jiddan.
yang sangat alim. Fal ha'u lil mubalaghah. Jadi hak di situ mubalaghah, maksudnya allamah. Kenapa kita tak sebut ta? Kerana sebutannya ha. Faham? Bagi hak mubalaghah. Kita tak bagi tak mubalaghah, bagi allamah. Kita tak bagi allamat. Dia sebut allamah. Itu dia bagi hak mubalaghah. Faham? Kata sebagai ulama, lah ini bukan hak mubalaghah. Hak ni maksudnya untuk memindahkan daripada wasfiyah kepada ismiyah. Dan ini juga nau' minal mubalaghah. Sama? Kerana alam tadi dah mubalaghah. Itu kata masyayikh, tidak boleh mubalaghah bergabung dengan mubalaghah. Alam tadi dah mubalaghah. Faham? Tapi cuma syekh disebut di sini ala sabili tasahul. Saya nak tasahul kepada kita sebagai penuntut ilmu, maka sebut hak lil mubalaghah. Jadi untuk mubalaghah maksudnya sekadar tasahul kepada kita lah sebagai pemula. Faham? Jadi allamah maknanya ini yang sangat alim. Hujjatul Islami. Apa makna hujjatul Islam? Saya beritahu awal kita akan baca syarah. Saya bukan ceramah ni. Ini pengajian. Jadi bila pengajian ni yang pertama kena ada kitab. Dan kalau dengar saja memang dia akan kata apa dia pula dah ustaz ni. Ni dia kena baca kitab. Kitab jadi kena ada dhabit sesuatu. Kita akan baca syarah kerana syarahnya sangat bermanfaat. Lepas tu kalau saya baca terus yang di atas, boleh untuk kita khatam dalam masa seminggu ni, 2 minggu ni. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan tertinggal banyak dia punya syarahan dia yang di bawah yang penting-penting. Apa? Baik, tak apa. Kita baca setakat yang kita mampu, yang kita boleh khatam. Kalau kita boleh baca sampai setakat mana yang kita boleh baca, kita bacalah. Yang kalau kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kata tak sempat khatam dalam masa 2 minggu ni, maka nanti kita sambung lagi nanti insya-Allah pada masa akan datang. Baik. Hujjatul Islam, fal hujjatu man ahata bi aktsara as-sunnati wa lam yafuthu minha illa yasir. Makna hujjatul Islam, hujjah di sini adalah gelaran. Gelar yang diberikan kepada ulama yang menguasai ilmu hadis. Yang dalam ini disebut, dia kata ahata bi aktsara sunnah. Maksudnya beliau mengetahui kebanyakannya tentang sunnah Nabi SAW. Lam yafuthu yani lam yafuthu al-hadis minha. Lam yafuthu, hu kembali kepada man. Lam yafuthu, tamam, minha yani min aktsari sunnah tadi, illa al-yasir. Atau min as-sunnah illa al-yasir. Jadi dia tidak terlepas daripadanya, melainkan sedikit sangat saja. Kebanyakan hadis diketahui oleh beliau. Ini maksud hujjah. So tu ada orang kata Imam Ghazali tak reti hadis. Ini ajib. Macam ni Imam Ghazali tak reti hadis dan digelar dengan hujjatul Islam. Dan satu-satunya gelar yang digelar dengan sebutan hujjatul Islam, kalau kata disebut dengan hujjatul Islam, maka orang terus letakkan dalam otak kita kembali terus kepada Imam Ghazali. Maksudnya kita punya zihin kita akan terus, otak kita ni akan terus kembali kepada siapa? Digambarkan Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Tak ada orang lain. Tamam? Manakala Al-Hafiz kata Syekh Nawawi Jawi, fahuwa man ahata bi mi'ati alfi hadithin. Orang yang menguasai lebih kurang 100,000 hadis. Sanadan wa matna. Sanad dan matannya. Wal hakimu, dan manakala istilah hakim pula, man ahata bi 3,000 hadis. Manakala hakim pula yang mengetahui lebih kurang dalam, ini mungkin 3,000 betul itu? Ya. 3,000 hadis. Ini 3,000 hadis. Tamam. Wa barakatul anami. Qala Syekhul Imam Al-Alimul Allamatu Hujjatul Islami. Barakatul anami. Apa barakatul anam? Iaitu Zainuddin. Barakatul anam maksudnya berkat kepada umat. Zainuddin ini gelarannya pula. Abu Hamid Muhammadu ibnu Muhammadi ibni Muhammadi wulida radhiyallahu anhu bitus sanata 50 wa 400 wa tuwfiya biha sabihata yawmal ithnain rabi'a 'ashara jamadi al-akhirah sanata 55 fakana umruhu 55 sanah. Jadi ini yang saya dah terangkan pada awal
pengajian kita tentang kehidupan Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali lahir pada 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Pada umur beliau 55 tahun. Betul? Sangat muda, tapi meninggalkan kesan yang besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ghazali bitakhfifi zai nisbatan ila Ghazalah. Jadi ditakhfifkan zai tadi, iaitu Ghazali. Bukan seperti yang disebut oleh Ibnu Khallikan dengan Ghazali. Ghazali maksudnya nisbah kepada Ghazalah, qaryatun min Quratus. Ini salah satu kampung di Tus. Tamam? At-Tusiyu bi dhammi ta nisbatan ila Tus. Dan ini gelar kepada Imam Ghazali daripada kampungnya. Baldatun min a'mali Naisabur. Satu negeri daripada jajahan di bawah Naisabur. Tamam? Qaddasallahu ruhah wa nawwara darihahu ay qabrahu amin ay istajib ya Allah. Jadi moga Allah Ta'ala memberikan penyucian kepada jiwa Al-Imam Al-Ghazali dan dicerahkan, diberikan cahaya kubur Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Amin ay istajib ya Allah. Amin istajib ya Allah. Ini isim fi'il amr. Alhamdulillah ay kullu hamdin lillah. Jadi kita baca dia punya muqaddimah dulu. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Ini kita baca hari ini muqaddimah dulu. Sampai muqaddimah, khatam muqaddimah. Dan kita akan baca kitab Qaridah Al-Bahiyah. Alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah? Ay kullu hamdin lillah. Jadi Al-Imam Nawawi Jawi menterjemahkan alif lam pada ini adalah dengan maksud alif lam lil istighraq, dengan makna kull. Kullu hamdin lillah. Ini segala puji adalah baginya Allah. Kullu hamdin. Anda nak tahu alif lam lil istighraq, maknanya kita boleh buang alif lam tadi, kita gantikan dengan kull. Maksudnya kullu, maksudnya keseluruhan. Fayadkhulu fihi jami'ul mahamidi allati dzakaraha malaikatul arsy. Jadi termasuk di dalam puji ini bila masukkan kullu hamdin lillah. Apa makna kullu hamdin lillah? Maka termasuk di dalamnya segala puji daripada malaikat yang menjaga arasy, wal kursi, wasukkanu atbaqis samawat. Maksudnya kullu hamdin daripada makhluk yang berada di setiap tabaqah langit, setiap lapisan langit tadi, kesemua puji tadi kembali kepada Allah. Wa jami'ul mahamidi, dan keseluruhan pujian allati zakaraha jami'ul anbiya, yang mana disebut oleh keseluruhan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, min Adama ila Muhammadin alaihi wassalatu wassalam, wa jami'ul mahamidi, juga seluruh para anbiya daripada zaman Sayyidina Adam alaihi salam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wa jami'ul mahamid allati dzakaraha jami'ul awliya'i wal ulama, dan kebanyakan dan keseluruhan pujian yang disebutkan oleh para awliya dan para ulama, dan juga jami'ul khalqi yang disebut oleh keseluruhan makhluk, kesemuanya kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Haqqa hamdihi ay a'ammahu wa anhahu bil ijmal wa amma bi tafsil fayu'jizul khalqu minhu anhu. Jadi, alhamdulillahi haqqa hamdi. Segala puji dengan sebenar pujian. Baik, sebenar pujian ni macam mana maksudnya? Kata Syekh Nawawi Jawi, dimasukkan sini adalah a'ammahu wa anhahu bil ijmal. Maksudnya, dengan sebenar pujian secara ijmal, secara umum segitu. Secara tafsil tidak ada siapa pun yang mampu untuk nak memuji Allah Ta'ala secara terperinci. Dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, kita nak puji Allah Ta'ala dengan segala nikmat, tak mampu itu. Lepas tu Sayyidina Rasul SAW keluar daripada tandas, Nabi akan sebut ghufranak. Doa Nabi, ghufranak, ghufranak, ghufranak. Pengampunanmu ya Allah, pengampunanmu ya Allah, pengampunanmu ya Allah. Apa makna dia? Ada sebagian ulama mengatakan ketika di dalam tandas ataupun di dalam tempat buang air, ketika tersebut Nabi tidak boleh untuk berzikir. Karena terhalang, karena itu bukan tempat untuk zikir. Maka ketika terhalang zikir tersebut menyebabkan nikmatnya seorang tadi boleh buang air. Ini nikmat besar.
Maka nak keluar daripada tanah tadi, waktu kita nak buang air, waktu keluar saja najis kita tadi, itu nikmat. Kalau dihalang najis kita daripada keluar, ini balak. Kalau air kencing kita dihalang untuk keluar, ni penyakit. Kalau berak kita tak boleh nak keluarkan daripada usus kita, ni sakit. Maka ketika boleh keluar najis tersebut, mampu tak kita ucap alhamdulillah. Kalau kita nak ucap bukan tempat dia. Maka itu kata para ulama, ketika Rasulullah keluar daripada tempat buang air, Nabi akan sebut ghufranak, pengampunanmu ya Allah, kerana aku tidak mampu untuk lafazkan syukur pada waktu tersebut. Sebahagian ulama lagi kata tak, kerana Nabi bersyukur pada waktu itu. Nabi masih berzikir pada waktu itu. Maka Nabi memohon ampun kepada Allah kerana telah berzikir pada tempat yang tak patutnya zikir. Tapi Nabi berzikir dalam hati lah. Maksudnya gitu. Faham tak? Lepas tu kalau kita nak sebut, kita nak bersyukur dengan Allah pada haqqa hamdihi, nak puji Allah dengan sebenar pujian, dengan semua nikmat yang Allah Ta'ala bagi, tak mampu kita. Faham? Baik. Sekarang, dan kemudian, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi. Dan selawat dan salam ke atas sebaik ciptaan Allah, iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulihi, iaitu rasulnya ila kafatil khalqihi, ila kafatil khalq, yang diutus kepada seluruh makhluk, wa abdihi sahibil manaqib, dan juga hambanya yang mempunyai manaqib yang agung. Wa qad nazama ba'daha ba'duhum min bahril basit biqaulihi. Dan sebahagian ulama telah menazamkan kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'duhum min bahril basit, sebahagiannya daripada bahril basit. Ni kalau kita nak baca, wa qad nazama ba'duhum ba'daha, maksudnya gitu. Ha tu kembali kepada manaqib. Wa qad nazama ba'daha, yakni ba'dal manaqib, ba'duhum yakni ba'dul ulama lah maksudnya itu. Jadi khabar, jadi fa'il kepada nazama. Wa qad nazama ba'duhum ba'daha. Tamam. Daripada bahrul basit, apa kata pengarang ni? Lam yahtalim qattutaha mutlaqan abada. Nah, ini dibaca dengan Maulaya salli wa sallim daiman abada, lam yahtalim qattutaha mutlaqan abada, wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani, min huddawabu falam tahrub, wa ma waqa'at zubabatun macam mana? Zubabatun abadan fi jismihil hasani, biqalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat, wa la yura atharu baulin minhu fi'alan, wa la yura atharu baulin minhu fi'alan, tak boleh fi'alani. Kata betul ini. Wala yura atharul bauli minhu, tak boleh, dia akan jadi lari. Baik dah. Wala yura atharu baulin minhu alani, tak ada fi. Wala yura atharu baulin minhu alani. Kan? Dalam fi itu tak ada sebenarnya. Tamam. Ya, kalau dengan bahas tersebut kita boleh tahu baik tadi inkasar ataupun tidak. Dalam tu macam mana? Ada fi. Ada fi juga. Tamam. Tak apalah. Wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'isat wa la yara dhillahu fi asy-syamsi dhu fitani, katifahu qad 'alata qauman idza jalasu indal wiladati sif ya dhal bi mukhtatani, hadhil qasaisu fahfazha takun amina min syarri narin min syarri nari wa surraqin wa min mihani. Jangan baca min syarri narin, min syarri nari wa surraqi wa min mihani. Gitu cara dia. Baik, lam yahtalim qattuta ha mutlaqan abada. Sayyidina Taha alaihi salam, antara salah satu manaqib beliau, Nabi tidak pernah ihtilam, tidak pernah bermimpi.
Ihtilam di sini dengan maksud mimpi basah. Nabi tidak pernah mimpi basah. Seperti kita. Kalau kita mimpi keluar air mani, Nabi tidak pernah keluar macam tu. Kerana ini mainan syaitan. Mutlaqan abada. Nabi tidak pernah mimpi mutlaqan. Maksudnya sejak daripada kecil. Lepas tu salah kalau ada orang kata, Nabi ini sebelum diutus menjadi Rasul di Gua Hira tu, Nabi macam kita. Kita boleh balah dengan dia. Tak boleh gitu. Balah dengan dia buat apa? Ada pula boleh balah dengan Rasulullah SAW. Ni orang yang tak ada adab dengan Rasulullah. Nah. Baginda Nabi SAW adalah Nabi Allah Ta'ala sebelum Nabi Adam AS menjadi Nabi. Sebelum Nabi Adam AS dilahirkan ke muka bumi. Bila ditanya kepada Sayyidina Rasul, mata kunta nabiyan ya Rasulullah, kata Nabi SAW, wa Adamu munjadilun fi tinatih. Yani kuntu nabiyan wa Adamu munjadilun fi tinatih. Aku menjadi Nabi ketika Nabi Adam masih lagi berada dalam adunan lagi. Tak jadi orang lagi. Aku dah Nabi pada waktu tersebut. Baik, kalau ada orang kata, ya Nabi di dalam ilmunya Allah. Salah. Kalau kita kata Nabi dalam ilmu Allah, maksudnya, kita seolah nak mengatakan bahawa kedudukan Nabi sama dengan yang lain. Kerana dalam tu, Nabi Isa juga dalam ilmunya Allah akan jadi Nabi nanti. Nabi Adam juga akan jadi Nabi. Nabi Nuh akan jadi Nabi. Jadi apa tujuan Nabi sebut? Kuntu nabiyan wa Adamu munjadilun fi tinatih. Dia soal tak ada faedah. Dan hasyalillah, kalam Nabi semuanya berfaedah. Maka sudah tentu kita maksudkan di sini. Yang dimaksudkan dengan kalam Nabi kita Muhammad SAW, kuntu nabiyan wa Adamu munjadilun fi tinatih, maknanya Nabi adalah Nabi pada segi hakikah. Sebelum dijadikan Nabi yang lain. Tengah live ni Mama Ai. Masuk TV ni. Main macam tu. Ni dengar ni orang cerita pasal Nabi ni. Ada pimpi ni. Ni. Sok gigi tu. Malu ke orang. Baik. Yang kedua apa dia? Wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Dan Nabi tidak pernah menguap. Ni yang kedua. Comel dia punya mata ni. Nabi tidak pernah mimpi. Dan yang kedua, Nabi tidak pernah orang panggil apa? Menguap. Kerana menguap ini adalah daripada syaitan. Lalu kita menguap. Dan Nabi sangat benci dengan menguap. Lepas tu kata guru saya Syekh Abdul Aziz Syahawi, hafizahullah ta'ala, kata beliau, saya sangat suka dengan menguap. Dia kata. Lepas tu kalau nak menguap, kalau boleh tu akan tahan dengan mulut. Kalau menguap jadi gitu. Boleh tahan dengan mulut. Hatta dalam solat. Dia akan tahan dengan mulut, jangan bagi sampai terbuka mulut. Dan Nabi tidak pernah menguap. Yang kedua, minhud dawabu falam taharub wa ma waqa'at. Zubabatun abadan fi jismihil hasani. Dan juga binatang tidak pernah lari daripada Nabi SAW. Itu satu. Yang kedua, wa ma waqa'at zubabatun. Tak pernah lalat singgah pada tubuh Nabi yang mulia. Kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, hatta lalat tidak akan lalu di depan wajah Nabi SAW. Malu dengan Rasulullah. Biqalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat. Dan Nabi melihat seseorang di belakang Nabi seperti Nabi melihat daripada depan. Jadi pandangan kita ni, kalau kita dalam sains sebut ni monokular. Okay. Kan binokular. Binokular ke monokular? Saya tahu lah. Ada pandangan yang mencapah macam tu, ada pandangan yang lurus macam tu. Nabi kita Muhammad pandangannya begini. Kita macam ni. Kalau binatang sebahagiannya macam ni. Tapi ini kabur. Kita pun sini pun kabur. Tapi sini ini nampak jelas kan. Cuma masih lagi luah lagi. Faham? Tapi Nabi kita Muhammad pandangannya begini. Ada sebahagian dalam pandangan mengatakan bahawa Nabi ada mata batin yang berada di belakang. Yang boleh melihat di belakang. Seperti Nabi melihat di depan. Wala yura asaru baulin minhu fi'alan. Ini boleh baca pula. Wala yura asaru baulin minhu fi'alan. Boleh pula, no? Macam boleh baca pula. Tamam. Wala yura asaru baulin minhu fi'alan. Boleh baca pula. Minhu fi'alan. Baik.
dan tidak dilihat kesan kencing Nabi SAW. Maksud kalau Nabi kencing, tidak akan dilihat bekas tersebut. Jadi dimaksudkan sini adalah najis berat Nabi SAW. Karena kencing Nabi pernah dilihat. Yang dimaksudkan ini mungkin dimaksudkan tadi adalah ghaib. Jadi apa ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Najis tidak pernah dilihat pada Rasulullah SAW. Dan kena tahu air kencing Nabi SAW adalah suci. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat. Hati Nabi tidak pernah tidur. Walaupun mata Nabi mengantuk. Wala yara dhillahu fi syamsi dhu fitan. Dan wala yara dhillahu fi syamsi. Dan Nabi tidak pernah dilihat bayangnya ketika berlalu di bawah cahaya matahari. Nabi tidak ada bayang. Ini juga disebut oleh Imam Al-Bajuri dalam kitabnya beliau. Syarah kepada Syama'il Muhammadiyah, Mawahib Al-Laduniyah, dalam itu dia dibahaskan. Katifahu qad alata qauman idza jalasu. Dan Nabi kalau duduk bersama dengan seseorang, Nabi akan lebih tinggi. Ini juga manaqib antara khususiat Nabi. Indal wiladati sif ya dha bi mukhtatani. Dan Nabi juga ketika mana dilahirkan dalam keadaan ikhtitan. Maksudnya telah dikhatankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadil qasaisu fadhhatakun amina. Ini adalah khususiat Nabi. Hafallah khususiat ini, kamu akan mendapatkan keamanan min syarri narin, daripada jahatnya api neraka, wasurraqin wa min mihani, dan kamu daripada dikenakan dengan ujian. Wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi amma ba'du. Esok insya-Allah kita akan masuk fa'lam ayyuhal haris al-muqbilu ala iqtibasil ilmi al-muzhiru min nafsihi sidqar raghbati ila akhirih. Esok insya-Allah kita akan sambung perbahasan kitab ini. Hari ini kita panjang sikit kerana muqaddimah kepada pengenalan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Jadi kita masuk sekarang perbahasan kitab Qaridatul Bahiyah. Qaridatul Bahiyah ini adalah kitab karangan Al-Imam Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Dardir, nama beliau Syekh Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Adawi Al-Maliki Al-Azhari Al-Qalwati, yang terkenal dengan nama beliau Ahmad Ad-Dardir. Dia Al-Imam Ad-Dardir rahimahullah lahir di kampung Bani Adi di Asyut, Sa'id, Misra, dan digelarkan dengan Dardir. Karena pada satu hari ketika Imam Dardir masih dalam kandungan ibunya, rumah beliau dihadiri oleh seorang alim soleh yang digelarkan orang tersebut dengan namanya Dardir. Dan kebetulan ketika alim tadi sampai ke rumah Imam Dardir pada malam tersebut, Imam Dardir dilahirkan. Mengambil barakah dengan nama alim yang hadir tadi, maka diletakkan dengan nama Al-Imam Dardir, dengan nama lelaki tersebut. Maka akhirnya keluarga Al-Imam Dardir dikenal dengan keluarga Ad-Dardiriyah. Tamam? Dan Imam Dardir lahir pada tahun 1128 Hijriah. Dan beliau menghafal Al-Quran, menuntut ilmu, dan kemudian datang ke Al-Azhar Al-Sharif, hadir ke majlis-majlis para ulama ketika tersebut. Jadi antara guru beliau adalah Syekh Ahmad As-Sabbagh, juga Ali Sa'idi Al-Adawi, dan beliau mempelajari ilmu fiqh dengan Al-Imam Ali Sa'idi Al-Adawi, juga belajar dengan Syekh Syamsuddin Al-Hifni, dan juga beliau juga menghadiri majlis Al-Imam Al-Mallawi dan juga Al-Imam Al-Jauhari dan sebagainya. Tamam? Dan antara murid-murid Al-Imam Al-Ghazali, antara Al-Imam Dardir adalah Al-Imam As-Sibai, Al-Imam As-Sawi, pengarang kepada syarah Hasyiah As-Sawi ala Al-Jalalain, Al-Imam Mustafa Al-Aqabawi, yang juga mensyarahkan kitab Aqrabul Masalik karangan Al-Imam, syarah bagi kitab Al-Imam Ad-Dardir rahimahullah, dan mengarang syarah bagi mazhab Imam Malik. Imam Dardir mazhabnya Maliki. Dan kitab ini terkenal diajar di Al-Azhar Al-Sharif
Dan ini antara kitab pemula bagi pengajian di Al-Azhar Asy-Syarif. Jadi mungkin kurang terkenal di tempat kita di Malaysia, matan Qaridah ini, tetapi matan ini sangat bermanfaat dan matannya tidak banyak, hanya dalam beberapa puluh bait, 70 lebih bait saja. Ada 71 bait. Dan ini min jumlati karamati al-Imam Dardir. Ini termasuk jumlah karamat al-Imam Dardir kerana beliau selesai mengarang matan ini, dan kata beliau adalah orang yang sangat susah untuk menulis nazam. Imam Dardir sendiri sebut, dia kata, saya tidak boleh menulis nazam, kata beliau. Nah, waktu dia kata innahu ghairu nazimin wala yasturu baitan aw baitain illa bi usrin. Dan saya nak tulis satu bait, dua bait pun susah, dia kata. Payah. Tetapi dia kata wala yaqdiru ala ziyadati ala thalas. Jadi kalau tulis bait, dia kata tulis satu, tulis dua, nak tambah tiga tak habis. Sebab nak menulis karangan syair kan, khusus dalam bahasa Arab ni, dia perlu kepada maharah. Itu dengan ketinggian ilmu al-Imam Dardir. Tapi kata beliau, saya susah nak mengarang dalam bentuk syair. Tetapi kata beliau, innaha ay al-qaridah tasaqatat ala fikri baitan fi waqtin wahid. Tapi qaridah ini keluar gugur daripada otak saya satu bait dalam satu majlis. Sekali duduk saya tulis semua sekali. Ini berlaku ketika mana zalika li'anni da'awtu fi diyafatin 'inda ba'di ikhwanina. Satu hari Al-Imam Dardir kata beliau dijemput dalam majlis hadrah, yakni tariqah khalwatiyah, dan pada waktu tersebut fa akhadna nadhkurullaha 'ala tariqatil ma'lumah. Jadi kami pun waktu tu memula zikir, majlis zikir dengan jalan yang maklum, iaitu tariqah khalwatiyah. Fabainama nahnu fi asna'i dhalika idza sarat tatasaqatu ala fikri baitan. Tengah duk zikir tu, masa waktu tersebutlah gugur ataupun terkeluar satu bait daripada otak saya. Falamma udtu ila ad-dar ahbabtu an asturaha. Bila saya balik ke rumah, saya teringin nak tulis balik apa yang telah keluar dalam fikiran saya. Aw aj'alaha aqidatan. Itu saya jadikan dia sebagai kitab akidah. Falamma satartuha katabaha jammun ghafir fil yawmi alladhi satartu fihi. Nah, jadi pada hari aku mengarang tadi ni, tulis balik tu, hari tersebut jadi disalin balik oleh ramai orang pada hari tersebut, sehingga keluarlah kitab ini. Ini yang ditulis sendiri oleh pengarang dalam hamish bagi kitab beliau. Dia sendiri yang tulis cerita bagaimana kitab ini dikarang, ataupun matan ini dikarang. Tamam. Baik, kita baca terus muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Matan ini saya belajar dengan guru yang mulia Maulana Syekh Jamal Faruq hafizahullah daripada awal sampai habis. Kebanyakannya, mu'zam daripada durus ini saya hadir di Masjid Al-Azhar Asy-Syarif lebih kurang 10 tahun yang lalu. Dan kemudian kitab yang kita baca tadi, Bidayatul Hidayah, itu saya baca sempurna dengan Maulana Syekh Ahmad Ar-Ruqaimi hafizahullahu ta'ala di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 2013. Nah, saya baca di Makkah di depan Maulana Syekh Ahmad Ar-Ruqaimi rahimahullah hafizahullahu ta'ala wa atala umrahu amin ya rabbal alamin. Tamam. Alhamdulillah alladhi nawwara qulubana bima'rifati aqaid at-tauhid wa harrara 'uqulana min ribqati shawa'ib at-taqlid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mu'ayyad bil mu'jizatil bahirah wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibil faqirah. Ini adalah muqaddimah daripada Al-Imam Ad-Dardir rahimahullah. Yang dalam muqaddimah ni disebut dalam bahasa balaghah disebut sebagai bara'atul matla'. Nah, bara'atu al-matla'. Nah. Bara'atul matla' ni dengan maksud sebutan di muqaddimah itu yang menunjukkan kepada isi kandungan apa yang ingin disebutkan oleh pemuqaddimah tersebut, yakni pemula kepada kalam tadi. Contoh disebut alhamdulillahilladzi nawwara qulubana, segala puji bagi Allah
yang telah mencerahkan hati kita bima'rifati aqaidit tauhid, untuk mengenal tentang akidah tauhid. Tahu dah, ni kitab tauhid ni. Faham tak? Lepas tu sebutlah wa harrara uqulana min ribqati syawaibit taqlid. Ada perkataan taklid. Ini pun dalam ilmu tauhid. Ya. Lepas tu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muayyadi bil mu'jizatil bahirah. Cerita bab Rasul. Dan ni semua perbahasan dalam ilmu tauhid. Maka dia dipanggil bara'atul matlab. Ada dipanggil dengan bara'atul matlab. Bara'atul matlab iaitu muqaddimah yang disebutkan oleh seseorang yang menyampaikan muqaddimah tersebut dalam kitabnya ataupun ucapannya, tapi tidak menunjukkan kepada apa yang ingin dia ucapkan dalam ucapan tersebut ataupun dalam kitab tadi. Jadi semua sebut alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam tu ada pujian kepada Allah, ada bismillah, kemudian ada selawat kepada Nabi Muhammad, maka tu dikira bara'ah juga. Dikira sebagai permulaan yang baik. Yang ketiga dipanggil bara'atul maqta'. Bara'atul maqta' ini maksudnya penutupan yang baik. Penutupan yang baik adalah dengan ditutup dengan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu maksud penutupan yang baik. Tamam. Amma ba'du, fahadha syarhun latifun ala al-muqaddimati al-musammati bil-qaridati al-bahiyah. Ini adalah muqaddimah yang latifah. Ini syarah yang latif. Syarah yang kecil, halus pada bentuknya, tapi besar pada ilmunya, kepada kitab yang aku namakan dengan Qaridah Al-Bahiyah, allati nazamtuha, yang saya telah nazamkannya fil aqaidit tauhidiyah, pada akidah tauhid, yuwaddihu ma'aniha, yang saya jelaskan, yang dijelaskan di dalamnya makna-maknanya. Ini makna-makna qaridah. Kembali kepada qaridah. Wa yushayyidu mabaniyaha, dan juga yang diterangkan tentang mabna ataupun perbahasan di dalam kitab ini. Yang dimaksudkan dengan mabna di sini adalah alfaznya, lafaz-lafaz dalam Qaridah Al-Bahiyah tersebut. Ijtanabtu fihi al-ikhtisar al-mukhil, yang aku jauhkan daripada kitab ini daripada ikhtisar yang terlalu ringkas sangat, yang mukhil. Jadi ringkasan yang menyebabkan tidak sampai maksudnya. Wa a'radtu fihi an tatwilil mumil, dan aku menjauhkan juga daripada mensyarahkannya sampai terlalu panjang sehingga menyebabkan jadi bosan kepada orang yang nak mempelajarinya. Sama? Waqtasartu fihi ala tahriril barahin, dan aku mencukupkan di dalam kitab ini dengan meletakkan padanya tahrir al-barahin. Tahrir al-barahin maksudnya dimaksudkan dengan tahrir fil asli mutlaqut talqis. Tahrir dengan maksud di sini adalah mutlaqu at-talqis, maksudnya diletakkan dengan mulaqqas. Jadi murad huna yang dimaksudkan dengan tahrirul barahin, dengan maksud di sini adalah naqahahu wa hadzabahu wa qallasahu min al-hashwi wa tatwil. Maksudnya al-imam maksudnya menyaring dengan saringan yang sangat mantap sehingga menyebabkan jauh daripada dibahaskan secara panjang lebar yang tidak ada faedah. Itu maksud tahrir. Dengan ditahqiqkan maknanya. Sebab tu kata para masyayikh, saya juga belajar kitab ni dengan Maulana Syekh Muhammad Said Al-Hambali. Mu'zam kitab ini saya belajar dengan beliau. Dikatakan oleh beliau, kitab syarah qaridah ini, syarah qaridah yang disyarahkan oleh Imam Dardir ini, kalau dibaca 10 kali, itu lebih baik daripada dibaca kitab besar tanpa kita mengulang kembali. Kitab ni kalau dikuasai betul-betul, maka kita akan dapat faedah yang sangat besar dalam memahami ilmu tauhid dan ilmu akidah Islamiah. Sangat penting, dan dalam kitab ini diajarkan juga oleh Al-Imam Dardir rahimahullah, orang panggil buah-buah penting untuk bacaan kita, untuk kita memahami turas. Ini yang sangat penting untuk kita beri perhatian ketika mana bacaan kitab Al-Imam Dardir rahimahullahu ta'ala. Ma'al fawaid allati
yazdadu bihal yaqin. Dan dalam ini juga saya tambahkan lagi dengan faedah yang mana akan menambahkan lagi dengan faedah tersebut biha, yakni bil fawaid al yaqin, dengan keyakinan kita. Wallaha as'alu an yanfa'a bihi, dan saya kepada Allah lah saya berharap. Kalau kita ditakdimkan ma'mul, ini dengan maksud al-ikhtisas, maksud kepada Allah sahajalah saya berharap, itu maksudnya. An yanfa'a bihi kullaman talaqqahu biqalbin salim, agar memberi manfaat dengannya, iaitu dengan apa ni? Dengan matan ini, ataupun dengan syarah ini. Bihi yani bihadha syarh. Kullaman talaqqahu biqalbin salim. Kepada siapa yang menuntutnya dengan hati yang sejahtera. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim. Dan dia jadikan menuntut tersebut, yaj'alahu khalisan, dan juga dijadikan yaj'alahu, yani yaj'alu hadha syarh khalisan liwajhihil karim. Syarahan ini adalah semata-mata ikhlas kerana Allah. Innahu al-maula raufur rahim, fa'aqulu wa ma taufiqi illa billah al-aliyyil azim. Maka Syekh mulakan kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Matanya dalam Rajas. Kalau kita baca dia punya matan, Allahumma salli alaihi wasallam. Yaqulu raji rahmatil qadiri ay Ahmadul mashhur bid-dardiri, alhamdulillahil aliyyil wahidi, al-alimil fardil ghaniyil majidi, wa afdalus salati wat taslimi ala an-nabiyil mustafal karimi wa alihi wa sahbihi al-athhari la siyama rafiqihi fil ghari. وهذه عقيدة سنية سميتها القريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدة الفن تفي والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل. Ni kalau boleh hafal, duduk saya saja dah esok ada kelas baru, hafal dulu malam ni. Boleh hafal dulu kalau hafal. Bait ada 77 bait. 77 bait. Kalau sehari 5 bait, maknanya berapa? Abu Nur. Astaghfirullah. Ya Allah. Kamu mengajaklah? Kamu baca kitab? Tak. Oh, dah habis kan? Tak habis lagi, tak habis lagi. Ada pula. Ni orang nak tengok ramai. Malu ke orang. Baik. Kalau sehari 5 baik, 2 minggu ni bahagi dengan kali dengan kali dengan 14 kali 5 apa? 5 kali 4 20, 70 baik. Oi, khatam. Kalau benda kalau ni tu lah. Cakap tu lah. Lepas 14 hari baik dia kekal 70. Baik kekal 70, orang tu haram tak apa juga. Tak ada apa juga. Ada orang dia buat alasan, dia kata saya tak apa, tak apa, saya yang penting saya faham. Tak apalah. Hak mana pun tak apa. Takut dua-dua tak dapat tu ya. Faham pun tak, hafal pun tak. Lagi tak tahu apa tu. Orang tanya, ni dalam mana ni ilmu ni? Pernah jumpa dah tapi tang mana orang tak tahu. Lepas tu ilmu apa? Ilmu apa tak tahu. Semua tak tahu. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ai u'allifu. Cuba tengok nah. Karangan Imam Dardir ni sangat penting untuk kita baca kerana dia ajar kita bagaimana untuk faham ibarat. Bismillahirrahmanirrahim. Ai u'allifu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Ai u'allifu. Iaitu saya mengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengarang. Baik. Wa innama qaddarna al-muta'allaqa fi'la. Yang pertama, kenapa saya takdirkan fi'il? U'allifu. Kenapa saya tak takdir ta'lifi? Kenapa saya tak takdir dengan isim? Kenapa saya takdir dengan fi'il? Tamam?
Ini yang pertama. Tamam? Karena jar wa majrur bismi, dia ada jar dengan huruf majrur bismillahirrahmanirrahim. Bila ada bismi dengan nama, maksud mesti ada muta'allaq. Baik dia muta'allaq dia pada fi'il ke isim. Fi'il dia isim. Dia di sini sama ada fi'il ataupun isim. Tapi Syekh memilih fi'il. Kenapa dia pilih fi'il? Innama qaddarna. Maka dia bagi tahu. Kenapa saya pilih fi'il? Innama qaddarna al-muta'allaqa fi'la li'anna al-asla fil 'amali lil af'al. Karena asal bagi amal adalah af'al. Tamam? Asal bagi amal adalah al-af'al. Tamam. Asal di sini dengan makna apa? Asal dengan makna apa? Al-aslu. Aslu ada berapa makna? Asal ni ada 5 makna. Oh, terbalik kita. Kita buat syair ni baru ingat sikit. Makna asal. Asal ada, di sini kata Maulana Syekh Taha Arabi Dusuki dalam kitab beliau Usul Fiqh, kata beliau al-aslu, asal ini ada 4 makna. Yang pertama al-aslu dengan maknanya ad-dalil. Nah, ad-dalil yuqalu al-aslu fi wujubis salah. Kalau kita sebut al-aslu fi wujubis salah, ay ad-dalil fi wujubis salah. Qauluhu ta'ala aqimus salah. Jadi kalau sebut al-aslu fi wujubis salah, maksudnya ad-dalil fi wujubis salah. Asal di situ dengan makna dalil. Yang kedua al-aslu dengan makna al-qa'idatul kulliyah. Nah, kaidah kulliyah ni kaidah universal. Nah, kaidah universal contohnya la darara wa la dirar aslun min usul syariah. Jadi apa makna aslun min usul syariah? Yani la darara wa la dirar itu adalah kaidah kulliyah min usul syariah. Faham? Yang ketiga maknanya rajih. Nah, jadi kalau kita kata idza ta'arada al-Qur'an wal qiyas, nah, fal Qur'anu aslun binisbati lil qiyas. Jadi kalau bertembung di antara Al-Quran dengan qiyas, maka Al-Quran adalah asl. Apa dia? Ar-rajih. Quran adalah rajih, nah, binisbati lil qiyas, dibandingkan dengan qiyas, ay rajihun alaihi, maksudnya rajih. Faham? Betul kata sebut idza ta'aradati al-haqiqatu wal majaz fal haqiqatu asl. Ay fal haqiqatu rajih. Tamam? Baik. Yang keempat, makna bagi asal apa dia? Al-aslu mustashab. Mustashab maksud dia apa dia? Yani naqlil hukmu 'ala al-hal. Dinakalkan hukum tadi 'ala al-hal pada waktu tersebut. Contohnya apa dia? Man tayaqqana at-taharah wa syakka fil hadath. Nampak tak? Dia yakin kata dia dalam keadaan bersuci, tapi dia syak adakah dia hadas tak selepas tu. Mana satu yang dia nak kena letak fal aslu at-taharah. Dalam kitab fiqh membincang macam tu kan. Seorang ni dia dalam keadaan suci. Kemudian dia syak, adakah saya ni dalam keadaan masih bersuci ataupun dalam keadaan dah berhadas. Tapi sebelum tu dia dah bersuci. Yang ni yakin, yang ni syak. Maka al-aslu at-taharah. Kenapa? Al-aslu maksudnya sini apa dia? Al-mustashabu fil hukmi huwa at-taharah. Maksudnya dia ambil hukum, diikuti hukum pada waktu tersebut adalah at-taharah. Faham? Jadi makna al-aslu yang keempat apa dia? Al-mustashab. Ada tambah satu lagi. Apa makna al-aslu? Al-aslu dengan makna maqisun alaih. Al-aslu dengan makna maqisun alaih. Contohnya al-khamru aslun fi an-nabiz. Al-khamru aslun fi an-nabiz. Maksudnya al-khamru maqisun alaihi fi an-nabiz. Tamam? Di dalam bab qiyas. Boleh? An-nabiz maqis. Maqisun alaih dia apa dia? Khamr. Jadi khamr asl. Al-khamru aslun fi an-nabiz. Maksudnya al-khamru maqisun alaihi fin nabis. Maksud nabis khamar ini
Arak itu adalah maqisun alaih. Nah, maqisun alaih maksud yang dikiaskan ke atasnya dengan nabis. Tamam? Itu maksudnya. Baik. Kalau dengan 5 makna ni, kalau kita sebut li'annal asla fil amali lil af'al. Apa dia maksud dia? Kembali kepada mana? Kembali kepada dalil? Tak. Mana? Ke mustashab. Ataupun kembali kepada maqis alaih. Tak kena. Atau kaidah kuliah? La, maknanya rajih. Lianna ar-rajih fil amal lil af'al. Tamam? Betul? Yang paling tepat ni al-aslu apa dia? Ar-rajih. Jadi ni kita nak tak makna ni. Kita nak tak makna, kembali balik kepada al-aslu tu, makna dia apa dia? Ada 5 makna. Kalau kita ulang balik, apa makna al-aslu? Yang pertama, al-aslu maknanya ad-dalil. Nampak tak? Ad-dalil. Baik. Contoh dia apa dia? Al-aslu fi wujubis salah wa aqimus salah. Nah, maksud ad-dalil fi wujubis salah. Baik, yang kedua, qaidah kulliyah. Ini ad-darar la darara wa la dirar aslun min usul syariah. Maksudnya al-qaidatul kulliyah min qawaidil kulliyah fi syariah. Qawaidil kulliyat fi syariah. Betul? Dia punya kaidah kulliyah. Yang ketiga, dengan makna rajih. Apa dia? Idza ta'aradat baina al-haqiqati wal majaz, tamam? Kalau bertembung antara haqiqah dengan majaz, fal aslu haqiqah. Ini ar-rajih haqiqah. Tamam? Yang keempat, mustashab. Mustashab maksudnya al-mustashab fil hukmi, maksudnya gitu. Betul? Yang kelima, maqisun alaih. Nah, al-qamru aslun fin nabiz. Ay maqisun alaihi fin nabiz. Sekarang yang paling sesuai apa dia di sini? Yang paling sesuai rajih. Lianna ar-rajiha fil amal lil af'al. Okey? Boleh. Situ. Wa mutaakhiran. Baik, yang pertama, Syekh takdirkan muta'allaq dia fi'il. Okey, dia takdir dah, u'allifu. Saya menulis. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, saya menulis. Okey, saya menulis itu diletak di belakang. Okey, takdir yang pertama dengan fi'il dulu yang pertama. Okey, dah selesai kenapa kita takdir dengan fi'il? Kenapa? Apa dakwah kamu wahai imam bahawa perlu ditakdir dengan fi'il? Li'annal asla fil amali lil af'al. Itu dia punya dalil dakwah dia. Faham? Karena asal bagi amal adalah untuk af'al. Baik, wa mutaakhiran. Mutaakhir, kenapa mutaakhir pula? Kenapa saya letakkan alif di belakang? Kenapa saya tak sebut u'allifu bi bismillahirrahmanirrahim? Comel ni kitab ni, masya-Allah. Kalau ni kuasai betul, kamu baca kitab mana pun boleh takdir macam ni, insya-Allah menjadi menantu tu. Allah. Nah, dia. Ada semua ni mau bujang ni. Hakim nak nikah. Tapi sebab Covid ni kita kena tangguh. Kata dia lah. Oh, live ni no? Baik. Wa mutaakhiran. Nah. Ini ada ramai ni, ada lebih kurang dalam 5 orang, 6 orang ni dalam majlis. Cuma duduk dengan jarak yang alhamdulillah selamat semua. Dan semuanya masih sihat, alhamdulillah. Dan doakan moga semua yang sihat di Mesir ni, dan juga kita doa semua umat di dunia ni diberikan pelepasan oleh Allah Taala. Insya-Allah. Alhamdulillah. Dan nampak dah, kalau di Malaysia pun nampak ada peningkatan yang baik. Moga-moga ada peningkatan yang lebih baik lagi selepas ni, insya-Allah. Kita doa kebaikan kepada semua dan juga kepada seluruh yang terlibat dalam yang membantu di Malaysia, frontliner apa semua sekali. Moga-moga Allah Taala beri kebaikan kepada semua. Juga seluruh umat di Malaysia lah yang bekerjasama dengan perkara tersebut, yang tak keluar daripada rumah, yang tak ada kerja, yang ikut arahan dan sebagainya. Moga-moga itu akan memudahkan urusan kita semua, insya-Allah. Tajuk u'allifu, baik, ini takdir dah. Kemudian yang kedua, ditakhirkan. Kenapa ditakhir? Bismillahirrahmanirrahim, u'allifu.
Saya mengarang. Di belakang diletak. Lianna taqdim al-ma'mul yufidu al-ikhtisas. Karena mendahulukan ma'mul. Ma'mul sini makna maf'ul dengan maksudnya. Ini mendahulukan maf'ul, iaitu patutnya u'allifu bi bismillah. Saya mengarang dengan nama Allah. Tapi sekarang ini diletak dengan nama Allah saya mengarang. Maka dengan sini maksud dia ikhtisas. Maksudnya saya nak mengkhususkan. Nak mengkhususkan tadi kerana kemuliaannya nama Allah Ta'ala tersebut. Kita ni kalau nak dahulukan orang duduk depan kita, kita ni ada orang yang ada ikhtisas dengan kita, maksudnya yang ada dia punya hubungan kita dengan dia baik ataupun dia ada kemuliaan di sisi kita, maka kita dahulukan dia di depan. Kalau kita jalankan guru kita dahulukan dia di depan. Ya. Kenapa? Kerana lahu ikhtisas. Dia guru kita jalan di depan. Jadi lianna taqdim al-ma'mul yufidu al-ikhtisas. Kata guru kami Syekh Fatahi Hijazi Abdullah, waktu ketika dia nak bagi contoh mudah. Kenapa kadang-kadang maf'ul ni didahulukan daripada fa'il? Ya. Itu dia kata kerana apa ni, Allah kerana ikhtisas. Contohnya kata kalau kita pergi ke rumah kita, yang patut buka pintunya fa'ilnya kita. Tapi yang ikut kita di belakang ma'mul, maf'ul. Yang ikut belakang kita tu, kemudian kita dahulukan dia untuk dia yang buka pintu. Mana lahu ikhtisas. Ini mesti ada hubungan yang baik dengan kita menyebabkan kita dahulukan dia ke depan untuk dia buka pintu dulu. Kata Syekh, macam itulah susunan dalam kalimah Arab. Kadang-kadang yang belakang didahulukan kerana apa? Kerana apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lahu ikhtisas. Jadi dua dah perkara kita tahu. Yang pertama, kenapa Syekh takdirkan dengan fi'il? Kerana al-aslu fil amal lil af'al. Yang kedua, kenapa ditakhirkan? Kenapa Syekh tak sebut u'allifu bi bismillah? Tapi Syekh sebut bismillahirrahmanirrahim, u'allifu, takhir. Kenapa? Kerana taqdim al-ma'mul yufidu al-ikhtisas. Yang ketiga, waqasan, dan dikhususkan dengan takdirnya, iaitu u'allifu. Kenapa Syekh tak sebut bismillahirrahmanirrahim abda'u, saya mula, tapi dia sebut saya karang. Lianna, kerana apa? Lianna kulla syari'in fi syai'in, kerana setiap yang masuk ke dalam sesuatu, yang bagi lahu an yuqaddira ma ju'ilat al-basmalatu mabda'an lah. Orang yang masuk ke dalam sesuatu, maka sudah tentu dia akan berniat dengan sesuatu tersebut, dengan apa yang dia jadikan bismillah sebagai permulaan kepada apa yang dia lakukan. Contoh, kita nak menulis, kita akan baca bismillahirrahmanirrahim mu'allif. Kalau kita nak makan, kita baca bismillah. Kenapa kita baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim akul. Jadi, kita nak minum, kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan maksud apa dia? Dengan bismillahirrahmanirrahim ashrab. Itu maksud dia. Kita takdirkan itu. Kenapa? Li'ifadati husulil barakati li jami'i ajza'il fi'li. Tujuannya untuk dapatkan apa? Dapatkan barakah pada setiap juzuk fi'il tersebut. Maka kita dahulukan tadi. Tapi kalau kita takdimkan, kemungkinan kita tulis u'allifu bi bismillah, masa tulis itu saja. Tapi tak mustashab sampai ke habis. Maksudnya tak disertakan dengan barakah bismillah tadi sampai ke hujung penulisan. Tapi kalau kita sebut bismillahirrahmanirrahim ashrab, maknanya apa dia? Dengan bismillah tu saya minum. Maksud sampai semua juzuk minuman tersebut, yang ataupun perbuatan minuman yang kita minum tadi, perbuatan minum tersebut disertakan dengan bismillah walaupun kita tak sebut bismillah. Sebab kita nak sebut bismillah, macam Imam Ghazali tunjuk dalam Ihya, kadang-kadang sukar bagi sebahagian orang. Imam Ghazali menunjukkan, kata antara barakah untuk kita dapatkan barakah bismillah dengan cara kita baca bismillah. Bismillahirrahman. Alhamdulillah. Ni baca bismillah, letak alhamdulillah. Bismillahirrahman, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Siapa yang boleh buat macam tu? Ingat. Mai kalau kena dahaga betul dia langgar, taklah nak bismillah lah kadang-kadang. Dah kali bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Atau bismillahi awwaluhu wa akhirah. Macam tu ya. Nampak?
Tapi kalau kita takdirkan macam ni, contohnya kita baca bismillah, kemudian kita letakkan 3 syarat. Yang pertama, kita takdirkan dengan fi'il. Yang kedua, saya takdirkan dengan ta'khir, yufidul ikhtisas. Yang ketiga, saya khususkan takdir tadi dengan asyra'. Maknanya, seluruh jami' af'al kita tersebut musahabatun bil barakah. Bi barakati bismillahirrahmanirrahim. Tamam? Itu faedah kita tahu kenapa perlu ditakdirkan dengan takdir yang sedemikian. Alhamdulillah. Baik, kemudian masuk Syekh sebut di sini al-ba'u lil isti'anah atau lil musahabati ala wajhi tabarruki. Ba ini pula adalah ba isti'anah. Ba al-isti'anah. Apa makna ba isti'anah? Tapi Syekh sebut di sini au lil musahabah. Cuma yang lebih rajih adalah ba ni lil musahabah. Nah, ba ni lil musahabah ala wajhi tabarruk. Baik. Apa dia ba isti'anah? Ba isti'anah maksudnya adalah ba yang masuk jadi perantara di antara fa'il dengan maf'ul. Itu panggil ba al-isti'anah. Yani wasitah bainal fa'il wal maf'ul. Itu dipanggil ba isti'anah. Baik, sekarang ni u'allif ini fa'il. Fi'il dengan fa'il. Bi bismillah, ini bismillah ni maksudnya u'allifu basmalah bil basmalah ataupun u'alliful basmalata. Kita takdirkan macam tu lah. Maksudnya kita tulis dengan maf'ul, jadi maf'ul bih. Jadi ba isti'anah lah sepatutnya. Contoh seperti orang kata katabtu bil qalam. Katabtu bil qalam, jadi ba tu isti'anah. Isti'anah dengan bahasa Melayu kita dengan maksud untuk kita bantu. Ba bantuan dipanggil. Apa? Tapi kata ulama ada iskal. Menjadikan ba ni isti'anah, ini akan menyebabkan kita akan faham nama Allah Ta'ala ni dijadikan maksud yang lain daripada yang asli. Seolah-olah kita jadikan nama Allah sebagai alat sahaja. Jadi saya menulis dengan bantuan daripada nama Allah ni, maksudnya nama Allah ni hanya sebagai alat sahaja, bukan sebagai zat. Maksudnya saya bukan menulis ni dengan barakahnya ismullah, tapi saya hanya tulis ni dengan maksud sebenarnya ismullah ni dengan makna Allah, dengan makna zatullah ta'ala. Nanti kita akan bahas nanti, dia akan sebut di sini. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bukan kepada zat barakahnya bismillah tersebut. Maka kerana tu seolah dia jadi macam alat saja. Katabtu bil qalam, saya menulis dengan pen. Ba tu dengan isti'anah maksudnya. Jadi al-qalam tadi hanya dia alat saja. Jadi kalau sebut katabtu bi bismillah, maknanya ba tu kalau jadikan isti'anah, maknanya hanya jadi isti'anah, hanya jadi alat saja. Jadi kita tak jadikan macam tu, kerana tu kata para ulama atau seperti yang disebut oleh Syekh Jamal Faruq, mukhtar di sini yang dipilih kita jadikan dia sebagai ba lil musahabah. Yang ni maksudnya apa dia? U'allifu kulla baitin musahiban. Saya tulis bait saya ni dan juga seluruh syarahan saya ini beserta dengan bismillah dan barakahnya pada setiap tulisan tersebut. Itu maksudnya. Dan itu lebih aula. Sebab tu kata Syekh, au lil musahabati ala wajhi tabarruk. Ataupun dengan maksud musahabah ala wajhi tabarruk, untuk menambil barakah pada setiap tulisan ini disertakan dengan barakah namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi faham sini lah. Saya suka untuk kalau kita ambil berat tentang masalah takdir ni, kerana kalau kita faham yang ini, kitab mana yang kita baca pun lepas ni akan jadi lebih mudah. Sebab tu kitab ni dikira macam Al-Imam Dardi dia bagi kunci. Kebanyakan kitab Imam Dardi macam tu. Sebab tu para ulama Azhar Al-Sharif pada zaman dahulu, dulu ni kitab ini dijadikan sebagai muqarrar bagi pengajian kuliah sanawi dan Al-Azhar. Kita pun kuliah sekolah menengah dulu. Sekolah menengah Azhar dulu mengaji kitab ini. Kalaulah kitab ini diajarkan di sekolah-sekolah kita di Malaysia, insya-Allah anak-anak pelajar tidak akan balik jadi, ataupun orang yang keluar daripada sekolah yang mengaji kitab ini dengan sebetul pengajian. Maknanya dengan guru yang mengajar tadi betul kuasai kitab ini, insya-Allah murid tadi dia tak akan jadi orang yang mulaghdab, tak akan bercampur akidah dia. Dia orang yang jelas akidah dia. Ya. Insya kita dalam proses sekarang ni di Ruak Jawi,
Alhamdulillah ada penyumbang yang telah menyumbang untuk projek penterjemahan bagi mulaqas Qaridah Bahiyah yang digunakan dulu pada tahun 1930-an sebagai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad silibus pengajian di Sanawi. Nah, silibus Sanawi kita terjemahkan balik ke dalam bahasa Melayu dengan bahasa yang moden untuk nanti moga-moga dapat kita sampaikan kepada masyarakat kita di Malaysia kitab Qaridah Bahiyah dalam bentuk yang moga-moga boleh disampaikan kepada orang-orang awam di tempat kita, insya-Allah. InsyaAllah nanti akan disiapkan kitab tersebut, insyaAllah dalam masa tak berapa lama lagi lah. Dah ada orang yang beberapa orang penyumbang yang telah sudi untuk wakaf untuk sumbangan tersebut. Alhamdulillah. Ya, ada lagi projek selepas ini. Lepas tu kita baca semalam, katanya Syekh Mustafa Sabri, antara kitab beliau Mawqiful Al-Aql tadi ni, wal ilm tu, kitab tersebut dia tidak cetak pada zaman dia kerana dia tidak ada duit. Dia tak ada duit untuk nak cetak. Kerana tu dia terberhenti untuk cetakkan dia kerana tak ada duit. Kadang-kadang pengarang ni, dia penulis ni, dia menulis tapi dia nak cetak, dia tak ada modal. Tak ada pula ada orang yang nak tolong bantu dia untuk nak cetak. Juga sekarang ni orang yang nak menterjemahkan, orang yang nak mengeluarkan hasil dan sebagainya kepada umat dengan baik, tapi tak diberikan support dengan baik, pada waktu tersebut akhirnya terberhenti. Patutnya kita masyarakat perlu ambil berat tentang masalah tersebut. Itulah kadang-kadang ada orang alim yang dia segan. Dia dah tulis banyak kitab, dia segan nak beritahu ke orang. Tapi kalau tak duduk segan macam tu saja, akhirnya terbenamlah ilmu tu, tak sampailah kepada umat. InsyaAllah ada orang akan bantu. Cuma kita niat kita ikhlas kerana Allah Ta'ala, insyaAllah Ta'ala akan hantar orang untuk bantu kita, insyaAllah. Baik, masuk kepada tajuk balik. Lagi 4 minit, kemudian esok kita akan sambung. Jam ni bila nak habis? Lepas tu al-ismu. Ni baru masuk ismu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, baru ba. Bismillah tu mula bincang dulu kenapa ditakdirkan uallifu. Bismillahirrahmanirrahim ai uallifu. Baik, kenapa takdir uallifu? Tu dah dibincang tadi. Kemudian sekarang tadi yang kedua kita bincang tentang ba. Ba tadi ba apa? Ba isti'anah ke, ba musahabah ke? Dan kita dah memilih untuk kita rajihkan dengan pandangan ba tadi dengan makna musahabah ala wajhi tabarruk. Yang ketiga maksud berkenaan dengan al-ism. Bismillah. Tamam? Baik, al-ismu lughatan. Yang ni panjang sebenarnya ni. Jadi kita tangguh esok lah, insyaAllah. Kita tangguh esok. Cuma saya pesan kepada semua yang mendengar, sebaiknya untuk kita murajaah, tengok balik, mana belajar. Kalau tidak di murajaah balik, maka rugi sajalah. Ya. Saya ulang secara ringkas 3 minit ni. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Al-Imam Dardir rahimahullah meletakkan takdir dengan fi'il. Bismillahirrahmanirrahim ai uallifu. Baik, dan beliau meletakkan sebab kenapa saya meletakkan fi'il sebagai sebutan saya, sebagai takdir tersebut. Yang kedua, kenapa saya letakkan fi'il tersebut di belakang daripada bismillah. Yang ketiga, kenapa saya khususkan sebutan fi'il tadi dengan uallif. Kenapa saya tak umumkan saja, seperti dengan bismillah saya mulakan. Kenapa saya tak sebut saya mulakan, tapi saya sebut saya menulis. Maka diterangkan ke semua sebab tadi. Diletakkan dengan fi'il kerana kata beliau al-aslu fil amali lil af'al. Betul? Maka kan tu saya letakkan dengan fi'il. Saya tak letak dengan isim. Yang kedua, kata al-Imam Dardir, saya letakkan di takhir, letakkan mutaakhiran. Bismillahirrahmanirrahim uallifu. Maksudnya kenapa saya letak takhir? Karena taqdimul ma'mul yufidul ikhtisas. Karena mendahulukan ma'mul ay maf'ul itu adalah menunjukkan kepada ikhtisas. Yang ketiga, saya khususkan ay uallifu. Saya tidak letakkan secara umum begitu. Abtadi'u, ibtida'. Maka saya letakkan tadi dengan maksud uallif khas. Kenapa? Karena setiap yang masuk ke dalam satu bidang
ataupun sesuatu yang dia lakukan, kalau dia baca bismillah, maka dia sudah berniat dengan sesuatu yang dia masuk tersebut. Untuk apa tujuan dia? Untuk husul barakah ala jami'il ajza'il amal. Li jami'i ajza'il amal. Untuk mendapatkan faedah pada setiap juzuk amal tersebut. Dan kemudian Syekh bincangkan tentang ba. Bismillah. Ba tersebut tu, ba tu apa maksud dia? Ba tadi dengan maksud al-isti'anah atau ba lil musahabah. Cuma para ulama memilih dengan maksud ba lil musahabah ala wajhi tabarruk. Kenapa tidak letakkan dengan ba al-isti'anah? Karena al-isti'anah dengan maksud ba isti'anah maksud diletakkan di antara fi'il dengan maf'ul. Letakkan ba di tengah. Katabtu bil qalam. Saya menulis dengan pen. Jadi saya menulis dengan bantuan pen. Jadi pen dijadikan sebagai alat. Maka kerana itu kata Syekh, kalau kata ke Syekh Jamal Faruq mengatakan dalam ta'liq beliau, kalaulah digunakan dengan isti'anah, makna di sini seolah-olah kita menjadikan ba tadi ataupun ismullah tadi hanya sebagai alat sahaja. Tak, kita tak mau jadikan dia alat. Kita nak jadikan dia sebagai gharad utama. Dengan nama Allah Ta'ala ni lah yang mendapatkan berkat. Maka saya nak mendapatkan barakah pada seluruh penulisan saya tersebut dalam karangan yang saya karang ini, maka saya letakkan ba' ni dengan makna musahabah. Yakni bismillah ay uallifu bimusahabati ismillah. Itu maksud dia. Saya menulis dengan bantuan ataupun saya menulis dengan disertakan dengan barakahnya nama Allah sepanjang tulisan saya ni. Tak, dengan yang kedua. Maksudnya saya menulis dengan disertakan barakahnya nama Allah Ta'ala dalam sepanjang penulisan saya. Maka itu lebih aula. Dan kemudian yang esok pagi kita akan bincang tentang al-ismi. Ismi itu apa dia dengan maksud dia. Dan kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nanti kita akan masuk kepada perbahasan tajuknya insya-Allah Ta'ala. Kitab ini kalau dikaji, kalau kata dipegang dengan baik, insya-Allah kita akan faham dengan baik. Sebab tu kata para masyayikh, disebutkan oleh Imam Zarnuji rahimahullah, seorang guru perlu menyampaikan sabak. Sabak ni maksudnya kalau kita mengapai Quran dia ada sabak kan. Dia akan hantar sabak dia. Dia panggil sabak dia tu. Sabku tadi dihantar pada benda yang mampu untuk dia ulang balik. Jadi kalau kita baca hari ini baru berapa baris dan kita boleh ulang balik dan dibaca berkali-kali sampai kita lekat kuat ingat, maka itu lebih bermanfaat daripada kita baca 15 muka surat. Lepas tu terawang-awang tak ingat apa. Kerana gharad bagi pengajian adalah lil ifadah wal istifadah. Bukan hanya sekadar gharad untuk takallam bla bla bla. Nah, tapi untuk kita dapat istifadah dan untuk kita mendapatkan perkara tersebut dengan baik, perlu diberi perhatian. Dan insya-Allah pada jam 2 petang saya minta untuk tukar waktu kerana di Malaysia mereka beritahu, ada sebahagian beritahu kata kalau kita buat pukul 1 tengah hari, di sana pukul 7. Pukul 7.20 masuk maghrib. Jadi terpaksa berhenti untuk mereka nak solat maghrib. Jadi mereka bagi cadangan, boleh tak kalau Ustaz buat selepas maghrib? Maksudnya dalam pukul 8 di Malaysia. Dah selesai solat maghrib semua sekali. Jadi pukul 8 di Malaysia sama dengan sini pukul 2 petang di Mesir. Jadi kalau pukul 2 tu lebih baiklah untuk kita buat. InsyaAllah pada petang ni pukul 2 petang di waktu Mesir dan pukul 8 malam waktu Malaysia, insyaAllah kita akan bertemu sekali lagi. Kita akan baca kitab Jawahir Lu'lu'iyah pada mensyarahkan hadis Arba'in Nawawiyah karangan Al-Imam Al-Jurdani Ad-Dimyati rahimahullahu ta'ala. Kitab yang sangat bermanfaat, syarahan bagi Arba'in Nawawiyah. Kita akan baca pada malam ini insyaAllah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.